pemprosesan buku pada hari ini yang sangat manis orangnya, cukup hebat dan bertauliah dalam bidang GPM. Marilah saya kongsikan latar belakang penceramah pada hari ini. Penceramah kita ialah Puan Lee E. Lin. Beliau pernah bertugas di SMK Seri Patiambun Limbang pada tahun 2006 hingga November 2009. Seterusnya, pada Disember 2009 hingga kini, beliau bertugas di SMK Bandar Baru Putra. Mata pelajaran yang diajar ialah biologi dan sains. Antara pencapaian beliau dalam pengurusan PSS ialah beliau bermula memegang jawatan GPM sejak 2010. Beliau merupakan ikon GPM Negeri Perak tahun 2017. PSS SMK Bandar Baru Putra telah dianugerahkan PSS terbaik pada peringkat kebangsaan tahun 2007 dan 2021. Dengan segala hormatnya, saya menyerahkan majlis ini kepada Puan Lee E. Lin, penceramah bengkel teknik pemprosesan buku. Dengan ini mempersilahkan. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Renuga, betul? Moderator kita manis hari ini. Alright. Terima kasih kepada semua AJK unit GPM SJKT atas jemputan, terutamanya Cikgu Kumar. Terima kasih kerana bagi peluang pada Lin untuk berkongsi sedikit tentang proses teknik pemprosesan buku. Tajuk ini Lin pernah bagi pada librarian, tapi dengan cikgu tak pernah lagi lah. Ini first time. So kalau ada apa-apa kekurangan tu ataupun yang cikgu tak faham itu, sila tanya terus sahaja, tak ada masalah. Kita sembang santai macam tu lah, dah petang-petang kan. Kalau serius sangat nanti mengantuk pula. So bila cikgu ada masalah sahaja, terus dekat di chat pun boleh. Ataupun terus unjungan seorang terus lah, buka mic dia tu. Alright. Sila bagi saya sikit masa untuk kongsikan slide saya. Selalunya kalau Lin berpanggil Lin saja, panggil Lin pun boleh. Lin kalau keluar bagi ceramah sahaja, kawan-kawan saya, GK saya terutamanya, dia akan pesan satu. Lin, cakap perlahan-lahan ya. Sebab saya memang cakap agak laju. Dalam kelas pun macam itu. Jadi kalau cikgu rasa saya terlalu laju ke apa ke, bagi signal sahaja. So Lin akan perlahankan sikit, ya, supaya kita semua dapat memanfaatkan sesi 2 jam ini dengan sepenuhnya. Alright, so teknik pemprosesan buku. Cakap tentang ni sahaja selalunya, terutamanya kalau GPM baru, dia akan sangat-sangat sakit kepala. Terutamanya waktu sekarang kita tak boleh berbengkel. Kalau dulu biasanya ada PKG. PKG akan sediakan kursus asas. So Lin hanya pernah pergi hadiri kursus asas 35 jam untuk guru GPM lah. Dulu ada kan. Tapi sekarang tu PKG pun tak ada. So kita hanya dapatkan perkongsian melalui pelbagai webinar online. Jadi harap hari ini kita boleh dapat pertingkatkan lagi penguasaan dia supaya pemprosesan kita buku ini kita boleh enjoy dan kita tak rasa stres. Nama pun enjoy urus PSS kan. So kita nak happy-happy sahaja. Sama-sama menguruskan buku harta utama kita dalam library. Alright. So sedikit pengenalan ni. Flow hari ini Lin akan perkenalkan daripada buku. Kita cinta-cinta dengan buku kita dulu. Lepas tu sampai macam mana kita culik dari kedai, belikan dia, proses dan akhirnya susun ke rak dan promosikan kepada warga sekolah dengan selamatnya. So dalam 2 jam ni Lin akan kongsikan 4 bahagian ni. Dari mana buku sehingga akhirnya boleh sampai ke rak kita dengan berjayanya. Alright, sedikit pengenalan tentang buku. So buku dalam ensiklopedia, dalam Wikipedia bertunjuk kumpulan kertas ataupun bahan lainnya yang dijilidkan menjadi buku. Tapi of course dia adalah berbeza lah dengan majalah ataupun surat khabar. Dia akan dijilidkan dengan kemas. Tapi sekarang kita ada pelbagai e-book yang menarik. E-book yang bermuzik, e-book yang bersuara, yang ada animation.
semua itu buku. Jadi kita kena bergerak mengikut norma baru ni. So buku ni, kenapa kita kena proseskan buku ni? Adalah pentingnya supaya kita prosesnya dalam satu sistem yang sistematik dan semua adalah lebih kurang standard. Kita ikut satu panduan yang tetap tu. Supaya kita tahu buku itu boleh letak di rak dengan cara yang betul dan rak yang tepat. So bila kita nak cari buku, contohnya nak cari buku resepi, mana nak cari? Kita nak cari buku tentang kesenian, nak sukan, mana rak yang boleh dicari? Kita boleh labelkan dengan senang dan kita boleh kesankan dia. So kita pisahkan buku-buku kita, harta dalam library kita ni mengikut bidang yang tepat. Kadang-kadang kita confuse juga, buku ni cerita ke sastra? Ini masuk agama ke ataupun buku cerita kan? Jadi kita confuse. So kita kena ada sedikit pengetahuan supaya kita boleh kelaskan buku dengan tepat. So lepas kita kelaskan buku dengan tepat, baru warga sekolah kita boleh gunakan buku tersebut, boleh pinjamkan secara berkesan. Jadi cikgu masuk, nanti saya nak ajar ni macam mana ni? Contohnya nak relief. So nak relief tentang pertanian contoh. So apa yang nak buat? Ada cikgu yang suka tentang taman herba. So dia tanya, ada tak koleksi buku tentang tanaman herba? Apa khasiat dia? Penjagaan pokok yang simple-simple. Jadi semuanya bahan boleh diguna, dicari dengan optimum dan berkesan. Dan paling penting sekali, kalau guru library tak boleh lari daripada analisis data, betul? So kita analisis data, jumlah buku ada berapa, fiction Melayu berapa, fiction Inggeris berapa, dan ikut sistem Davy 000 sampai 900. Setiap satu tu berapa jumlah buku dia. Ada tak pembahagian dia itu adalah seimbang ataupun mengikut keperluan dan kesesuaian untuk sekolah cikgu. Jadi itu semuanya penting supaya kita kena ada pemprosesan buku yang sistematik dan adalah sama. Dan adalah penting juga kita dedahkan dengan anak murid kita, buku ni macam ini susun dan dia kelaskan ikut macam ini cara dia tu. Supaya murid kita itu semakin besar dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, dia pergi ke perpustakaan sekolah menengah pun dia akan tahu, oh macam ni, saya nak cari buku tentang bahasa, pergi rak 400. Saya nak cari tentang sains, pergi rak 500. Jadi murid tak rasa sesat, dia rasa selesa sahaja walaupun dia pergi ke mana-mana perpustakaan. Sebab semua menggunakan sistem yang sama. Sebab di Malaysia kita semua menggunakan DDC. Davy tu So senang untuk kita tahu macam mana mengelaskan buku dan mencari buku. So itu adalah kepentingannya. Next, mari kita bedah siasat buku kita tu Alright. So ini buku ni, semula sekali tepinya ada tulang buku. Kenapa kita tahu bahagian-bahagian ni? Sebab nanti kita akan belajar untuk proseskan buku. So ada bahagian tertentu itu kita kena lekatkan ikut bahagian buku. So kita kena tahu, okay ini letak tulang buku. So apa tu tulang buku? So kena tahu bahagian-bahagian dia lah dan apa kegunaan dia. So ini bukunya tepi tulang buku. So buku sekarang biasanya banyak guna gam sahajalah, simple. Tapi buku-buku yang lama, versi lama yang mahal itu biasa dia guna jahitan. So kalau guna jahitan ni, tulang ini adalah di mana ada ikatan yang menghubungkan bahagian buku, seluruh buku, dan tulang ni akan menyembunyikan ikatan tersebut. Dan tepi ni kita boleh nampak dalam buku ini, dia ada judul dia ada dia punya penulis dan sedikit maklumat tentang buku tersebut. Itu adalah tulang buku. So senang. So bila kita buku tu susun, suara tak jelas. Okey. Sekejap. Boleh ke sekarang? Lebih jelas ke? Kalau ada lag sila bagi tahu saya takut wifi saya buat masalah. So kena tukar hotspot pula cikgu. Jelas Puan, jelas. Boleh? Okay, thank you. Alright. Saya teruskan dia. So ini adalah tulang bukunya. Biasanya kalau judulnya panjang, di tulang buku pun judulnya akan pendek sahaja, simple sahaja. Supaya kita dapat sekali imbas. Oh, buku ni tentang apa daripada tulang dia. Alright. Lepas tu kita akan pergi pada cover dia, kulit buku. So bahagian luar buku ini dia ada semua info-info dia dan untuk melindungi halamannya. So biasa library kalau kita beli yang soft copy lah. Dan hard copy biasanya, hard cover itu akan mahal sikit. So judul ini dihiaskan dan biasanya kalau Ilin pergi pilih buku pun akan tengok belakang dia.
So belakang ni akan beritahu kita maklumat abstrak. So tentang sedikit tentang penulis ataupun tentang penulisan ini. Contoh buku ini dia ada maklumat tentang Twitter dia tu, tweets dia. So apakah pandangan penulis selepas baca buku dia. So abstrak ini akan menolong kita untuk menapis dan memilih buku biasanya, memainkan peranan yang sangat penting. So itu adalah di luaran dia, tulang buku dan ke kulit buku. Alright. Next ada buku yang kadang-kadang dalamnya ada satu helaian kosong macam ini. Dia first page dia bukan judul tapi dia ada helaian kosong sebegini. Kita abaikan dia sahaja biasanya dan kita akan gunakan muka surat judul ini. Muka surat judul ini sangat penting. So ini adalah laman hadapan dia. Biasanya dia ada gelaran lengkap, nama penulis, editor, nama penterjemah, penerbit, tempat penerbitan segalanya di sini. Dan di sini juga kita nanti akan proseskan perolehan buku kita. That's muka surat judul kita panggil. Kita akan gunakan di sini. Lepas tu, biasanya sekarang buku yang keluaran penerbitan macam syarikat Telaga Biru, PTS, semua syarikat-syarikat yang bagus tu, dia belakang ada maklumat macam ini, kecil sangat kan. Dia ada penerbitan dan hak cipta. So di sini ada info yang sangat jelas termasuk ini adalah cetakan berapa, ini edisi berapa. Yang paling best sekali dia ada data pengkatalogan. So data pengkatalogan ini kalau kita baru ataupun kita minta penolong pengawas PSS kita proses buku, di situlah mereka paling suka rujuk. So tak payah pening. Terus ada nombor perolehan, nombor panggilan dia. Contoh ini 297 point something. Jadi ikut sekolah cikgu lah. Kalau Ilin ambil 1 titik perpuluhan sahaja, paling maksimum. So 297.4 dah, tak payah banyak-banyak. Kalau cikgu nak simple, ambil 3 angka pun tak apa. 297 cukup. That's untuk nombor perolehan. Dan juga ada nama penulis. Nama penulis pun ada cara untuk menulis dia. Ikut dia punya bangsanya. Untuk tulis nama penulis itu nanti kita akan bincang. So itu adalah muka surat judul and penerbitan dan hak cipta di sini. So itu adalah bahagian kedua. Selepas itu bukunya ada pengenalan. Contohnya macam buku komik-komik ini, selalunya mereka akan ada pengenalan di mana tentang watak-watak yang ada dalam dia. So apa watak dia supaya lebih senang nanti murid-murid kita nak baca mereka punya cerita-cerita. Boleh kaitkan antara siapa itu adalah hero, siapa itu penjahat, apa dia punya keistimewaan. So itu pengenalan kalau buku komik lah untuk murid-murid. Lepas pengenalan kita ada kandungan. Sebelum tu ada buku terutamanya kalau buku luar negara. Mereka ada muka surat macam ini untuk tulis pemilik buku ataupun untuk contohnya hadiah yang daripada siapa kan. So daripada siapa kepada siapa dijadikan hiasan untuk diberikan sebagai hadiah. Kita ada helaian tambahan sebegini. Nama pemilik buku. Ada juga orang yang dia peminat buku ni dia suka beli dan jadikan koleksi. So mereka ada tulisan special, ada chop special untuk dicopkan pada muka surat ini. So cantik sahaja mereka punya koleksi. Next. Kita ada isi kandungan. So dalamnya ada halaman berapa, topik apa. Yang ini pun membantu pembaca memilih topik yang menarik. Terutamanya kalau dia tentang negara, contohnya melancong kan. So negara apa dia suka Korea, kan budak sekarang suka Korea, suka opa kan. So dia tengok bahagian tu. Ilin pun sama juga. Kalau pergi pilih buku, saya akan tengok senarai kandungan. Oh ini apa, tengok muka surat dia. Tengok muka surat itu, bahasanya okey tak? Flow-nya menarik tak? Gaya penulisan tu kita suka tak? Tengok sikit sahaja tentang dia tu untuk pemilihan buku. Yang itu adalah isi kandungan. Lepas tu yang ini hujung bukan semua buku ada. So biasa macam buku cerita tak adalah. Kalau ini crop daripada buku teks. So buku teksnya ataupun ensiklopedia kadang-kadang ada. Ensiklopedia. So belakangnya kita ada istilah yang baru diperkenalkan. Walaupun tak biasa, khusus. Ataupun biasanya kalau buku bahasa Inggeris untuk mengajar baca tu, belakang dia ada sedikit vocab. Ini pun ada. Glossary dia. Ada bibliografi dia ataupun senarai rujukan. Disenaraikan ikut belakang. Tengok apakah
ataupun dari mana sumber rujukan untuk buku tersebut. And then index. Index ni penting kalau terutamanya untuk buku yang sangat tebal. Contohnya Lin nak cari tentang autosom, terus saya tahu muka surat. Screen slide. Sebab dia PowerPoint, dia tak boleh dibesarkan. Melainkan, kejap Lin escape kan dia. Alright, saya besarkan macam ni. Macam ini lebih bagus ke? Tapi dia tak flow lah. Dia akan sekat-sekat sikit. Size ni okey ke cikgu? Okay, thank you. So itu adalah index. So indexnya dia susun ikut alfabet dia. So biasa dia akan di muka surat terakhir sekali buku-buku tertentu tu. So kita ada bukunya mula dari luar, tulang buku, kulit buku, and then kita ada muka surat kosong biasanya yang berwarna tu. And then muka surat judul yang sangat penting untuk pemprosesan buku, pengenalan sama. Lepas tu kita ada senarai kandungan, and then kita ada teks dia, semua kandungan dia yang kita baca. Ujung ni akan diakhiri dengan glossary, indeks, rujukan tersebut. So itu adalah kita punya anatomi buku. Kita tak kenal, tak cinta kan? Kita kenali dengan buku kita dulu. So ini adalah bahagian-bahagian buku. Right. So ini pengenalan saja. Kita next. Pergi kepada, akan gerak-gerak sikit. Pengelasan buku. Pengelasan buku ini penting kalau cikgu ada menggunakan pengawas PSS terutamanya yang tahap 2 kan untuk menolong tu. So biasanya kalau sampai saja buku, ini akan bahagikan kepada 3. Buku rujukan, tanda merah dan bacaan umum. Ada cikgu, ada sekolah yang dia kategorikan semua ensiklopedia, kamus, khayal agung, dia panggil itu buku rujukan. Tapi untuk menyenangkan pemprosesan untuk pengawas PSS tu, Ilin tak buat macam itu. Buku rujukan memang buku rujukan untuk khas untuk mata pelajaran. Untuk SPM, untuk UPSR, sekarang tak ada kan. Untuk rujukan lah mata pelajaran itu. That's buku rujukan. Tanda merah adalah lain di mana dia ada tak boleh pinjam keluar punya. Lepas tu bacaan umum, fiction ke, bukan fiction ke. Alright, kita pergi satu persatu. So buku rujukan contohnya macam sekarang ada KSSR kan. KSSR bila dia mula perkenalkan, of course buku rujukan library kita adalah terhad. Sebab syllabus baru, kadang-kadang duit terhad kita tak mampu nak beli. Subjek banyak pula, lepas tu ada form-form yang banyak kan. So mungkin setiap satu tajuk itu kita hanya ada 2 ataupun 3 buku sahaja. So sangat terhad. Tak boleh bagi murid pinjam lama-lama. So buku rujukan tersebut, ini akan setkan dia tempoh pinjamannya 3 hari sahaja. Dan setiap murid hanya boleh pinjam sebuah. Maksimum mereka boleh pinjam 2 buah. Kalau librarian boleh pinjam 3. Special sikit librarian kita. So 2 buah itu dia maksimum boleh pinjam 1 buku rujukan, 1 lagi bacaan umum. Kita hadkan macam itu. Dan semua ini yang kita rasa ikut perkembangan semasa itulah, kita tuliskan dalam fail kuasa. Sentiasa update kita punya fail kuasa dalam situ. Kita tuliskan buku rujukan, tempoh pinjaman berapa lama, and then berapa dia punya bilangan buah terhad tu untuk setiap murid. Tuliskan dalam fail kuasa untuk menyenangkan pengurusan kita. Kalau kita dicek ke, ditanya ke apa, tak apa. Dan untuk luluskan yang ini, kita bentangkan semasa mesyuarat. Prosedurnya adalah kita cadangkan, kita bentang dalam mesyuarat PSS ke, mesyuarat kurikulum ke, ikut pengurusan sekolah. Kalau sekolah Ilin akan buat mesyuarat PSS. So mesyuarat PSS, saya akan kata sekarang keadaan macam ini, so buku tak cukup, so buku rujukan kita ubahkan peraturan sebegini. So diluruskan dalam mesyuarat, and then kita akan isi borang hijau, tukarkan dalam fail kuasa. Fail kuasa ubahkan, updatekan dia. Perkara ni. Okey, itu adalah buku rujukan khas untuk mata pelajaran sahaja di mana murid boleh pinjam. Next adalah tanda merah. So buku tanda merah adalah buku yang mahal, buku yang special. Contohnya buku tentang contohnya tokoh tertentu, special hardcover punya biasanya. Satu buku itu beratus ringgit. Semua itu kita akan setkan dia sebagai simpanan perpustakaan. Kadang-kadang bukan kedekut, budak suka baca tau. Tapi kita akan fikir, kalau dia pinjam dan kalau dia
terrosakkan buku itu ataupun dia terhilangkan buku itu, murid tak akan mampu bayar. So macam mana nak uruskan dia kan? So untuk mengelakkan semua ter ini tu, so kita tak bagi pinjam. Kita biar dia baca dalam library sahaja. Jadi kita buatkan dia simpanan perpustakaan, so tanda merah. So murid tak boleh pinjam. Biasanya kamus lah, ensiklopedia. Tapi sekarang ensiklopedia ada dua jenis. Ada ensiklopedia yang tebal, yang sangat berharga, yang kertas dia pun yang jenis lilin tu kan. Yang itu memang simpanan. Tapi ada jenis ensiklopedia yang nipis untuk kanak-kanak kan, yang itu okey, itu tak ada masalah. Murid boleh pinjam balik untuk baca lah. Kaya agung, kaya besar, kita semua simpan. Kita simpan dalam simpanan library. Okey. Dan akhir sekali, bacaan umum. Bacaan umum ini senang. So dia adalah fiction ataupun bukan fiction dan bilangan panjangnya adalah lebih panjang. Dia boleh Elin setkan sebagai seminggu. So murid boleh pinjam buku ini sama ada fiction ke, bukan fiction ke selama seminggu dan setiap murid boleh pinjam 2 buku. Kalau pengawas PSS boleh pinjam 3 buku. Itu special dia tu. Dan Elin juga ada bezakan dia ikut stiker-stiker. Nanti Elin akan tunjukkan macam mana dia labelkan dia tu. Rujukan tanda merah, 1 stiker. Bacaan umum tu guna stiker lain. So kita akan tahu kalau ada murid cuba nak seleduk keluar buku itu, dari jauh kita nampak stiker kita. Oh, tak boleh keluar. Kamus. Kan kalau cikgu tanya, murid nak guna kamus untuk belajar kan, nak cari apa-apa kan. Kita panitia ada dia punya kit kamusnya sendiri. So panitia ada kit kamus jauh itu untuk kegunaan PDPC. Dan kamus dalam library itu hanya untuk penggunaan mereka semasa mereka buat pembelajaran kendiri dalam library. So masa mereka nak guna, gunalah situ. Kalau tak guna kamus, guna internet lah, guna komputer. Lagi laju kan sekarang, Google sahaja apa-apa yang you nak. So itu kegunaan dia tu. So kita kategorikan buku kepada rujukan, tanda merah, bacaan umum. So bila kita kelaskan macam ini, pengawas PSS akan sangat clear. Buku ni nak proses macam mana. Kalau buku rujukan, semua stiker pink color. Tanda merah, semua stiker pink color tu. Bacaan umum, baru kita ikut dia punya pengelasan. Senang nak proseskan dia. Alright, next. Next ini adalah buku-buku yang kita selalu argue. Perlu tak ada dalam library. Yang ini Elin klasifikkan, keluarkan daripada instrumen PSS Cemerlang. So kalau dinilai, hakim akan tengok buku-buku ini. Ada ke tak ada? Kalau cikgu tak masuk pertandingan, kita ada alternatif yang lain. So jenis-jenis bacaan yang dalam instrumen itu adalah special, contohnya ensiklopedia, kamus, almanak, atlas. 4 ini satu family, satu kategori. And then kita ada akhbar, surat khabar, majalah, sekolah menengah 3, sekolah rendah 2 saja, dia dah dikurangkan. Dulu ada 5 dan 3 nisbah dia. Elemen baru ini 3 dan 2 sahaja. Dan juga terima surat khabar ataupun majalah digital. Lepas tu ada satu kategori lagi, buku laporan ataupun majalah sekolah. Terima juga dalam bentuk digital. Dan satu lagi yang selalu kita tak suka ni, kaya besar, kaya agung. Yang gila-gila mahal dan tak ada orang baca. Nak beli ke? Alright, kita tengok satu-satu. So ensiklopedia, yang ini seperti yang Elin kata, sekarang ada macam ini. Ensiklopedia Planet dan Matahari ini contohnya. Nipis dan murah. So kalau skor rendah untuk tahap 1, 2 ni, kita sesuai beli ensiklopedia macam ini. Yang biasanya keluaran Sinergi. Keluaran Sinergi best dia punya ensiklopedia. Nipis, quality okay, and then dia bahasa senang faham, harganya pun murah. Itu adalah ensiklopedia. Kamus, kita kena adalah kamus ikut kesesuaian sekolah. Kalau sekolah menengah, kita guna kamus dewan. Sekolah rendah mungkin dia tak perlu banyak kamus dewan. Dia gunakan kamus peribahasa ke ataupun yang lain-lain tu. Kamus yang sesuai. And then almanak. Almanak ini ada dealer jual. Saya tahu dia ada jual bahagi pada 2 set. Dia January sampai Jun and then Julai sampai Disember. 2 set. Setiap set dia tu 6 buku. Hardcover 300 lebih. Kalau tak silap saya, harga dia tu lah. Dulu zaman dia nak promote dengan Elin tu. Saya memang kedekut. Sangat-sangat kedekut. Almanak ni dia mahal. Lepas tu siapa nak tengok? Kita hanya nak kenalkan dengan murid apa itu almanak. Almanak ni akan catatkan ikut tarikh apa yang berlaku setiap hari itu. That's almanak kan. So almanak yang ada sekarang ini popular ada jual. Murah aja.
Almanak juga. Contoh macam ni. World Almanak Book of Facts 2021 contohnya. Kalau tak silap saya hari itu sales 40 lebih ringgit sahaja. Satu buku. Kita nak perkenalkan apa itu almanak dengan murid. Then fine. Buku ni satu cukup. Library Link pun tak banyak almanak sebab murid tak minat. Saya mula-mula dulu tu saya lagi kedekut. Buku RM40 pun saya tak nak beli. Saya pergi internet, Google, saya type almanak. Macam-macam versi ada keluar. I download and then I print. Tu je. Printkan dia almanak itu. Lepas tu saya ada buat laluan sebab almanak itu tentang astronomi. Lepas tu Lin ada laluan astronomi, lagi best lah. Buatkan QR code, gunakan sahaja. Tapi yang penting ada proses. Kita proses, kita print out, kita proseskan dia. Macam biasa, buku biasa tu masuk proseskan dalam kita punya sistem perolehan kita. Cuba sumbernya lain lah. Sumber adalah sumber internet. Lepas tu kita kata e-book, e-almanak contohnya yang kita printkan. Cikgu boleh printkan kalau untuk yang nipis. Kalau cikgu rasa susah tak nak print, simpan dalam CD pun boleh. Kalau buat dalam CD, dia punya pemprosesan lain lah. Dia akan proses ikut bahan, bukan buku. Dan labelkan dia CD. Tapi sistem Devi semuanya sama. Ikut kesesuaian cikgu. Ataupun yang Ilin buatkan QR code tu, e-book tu, flipbook pun boleh. Dan buatkan untuk di lorong kan, di koridor lorong ilmu. So that's almanak. Buatkan versi e pun boleh, digital ya. Kalau tak, printkan satu set. Tapi almanak yang print itu, dia ubah setiap tahun. Jadi cikgu kena print lah, awal tahun itu printkan siap-siap. So satu tahun ada satu siri dalam situ. So almanak ada? Ada. Tu je. Lepas tu atlas. Atlas ni kita boleh beli atlas yang murah macam ini, Children Atlas untuk murid-murid. Dalam ni ada menarik. Berbagai bahagian-bahagian dia lebih kepada kartun-kartun kan. Dan pada masa sama, murid boleh belajar teknik guna atlas. So semua bahan-bahan ini kita kata beli tak guna. Jadi kita gunakan dia lah. Apa yang Lin buat adalah, Lin akan buat, kita kan kena buat pameran bertema. So ada salah satu bulan itu di mana macam bulan itu tak ada sambutan perayaan apa-apa. Lin akan buat pameran bertema contoh tak kenal tak cinta. Sebenarnya adalah nak perkenalkan apakah itu ensiklopedia, apakah itu kamus and so on. So di situ akan buat kertas-kertas standkan dia lah, labeling dia. And then letakkan ini almanak, ini kamus, ini ensiklopedia contohnya. So perkenalkan semua benda-benda itu. Lepas tu nak panggil budak gunakan dia. Contohnya macam mana guna? Okey, contoh bulan ini Lin nak perkenalkan atlas. So apa yang kita buat? Kita kata carikan satu fakta daripada atlas. Itu adalah satu program literasi maklumat. So murid kena carikan atlas, dia kata okey ini adalah atlas. And then dia salinkan satu fakta. So fakta tu kita guna sticky note je. And then lekat satu corner. So pada masa yang sama murid lain boleh baca. Oh ada ni maklumat ni. Rupa-rupanya jambatan terpanjang tu apa. Rupa-rupanya ini arah. Ini ada 8 arah. Arahnya apa. So itu adalah aktiviti yang kita menggunakan buku. So kalau ada pemantau datang memang dia kata, cikgu ada buku ni? Ada. Apa cikgu buat dengan buku ini? Itu aktiviti yang contoh kita boleh gunakan dan kita tak rasa sayang. Kadang-kadang cikgu library ni tengok buku tak ada orang guna tu, kesian buku tu kan. Sayang pula beli beratus-ratus. Jadi kita buatkan aktiviti dengan menggunakan buku tersebut. Aktiviti yang senang, low cost, macam itu sahaja. Okay? So untuk akhbar dan majalah, kita boleh guna digital, tapi sebagai bukti kena rekod perolehan lah. Kena rekod perolehan. Kalau bersemuka nanti itu, kita beli majalah pun sama juga. Ada rekod perolehan dia. Nanti Lin akan sharekan apa itu borang rekod perolehan. Lepas tu kita ada buku laporan, majalah sekolah. Majalah sekolah biasa tak ada masalah sangatlah. Ada sekolah biasa ada kan, majalah sekolah. So kita kau tim dengan SU majalah sekolah, bagi beberapa buku free dengan library. Itu je kan. Buku laporan tak payah beli. Pergi internet juga. Type buku laporan. Daripada pelbagai pihak ada. Jabatan pelancongan ada, jabatan kesihatan ada, jabatan kita punya KPM pun ada, pelajaran pun ada. Masing-masing ada buku laporan. Ada buku laporan yang brosur sahaja, 2-3 muka surat kan, yang risalah tu yang ringkas. Boleh kita just print out and then proses macam biasa. So ini kita memperkenalkan dengan murid. Ini adalah buku laporan, dalam ni ada statistik macam-macam contohnya. So murid kita tahulah, sedar bahawa oh ini apa.
Ini journal. Jangan kata, apa tu? Tak pernah dengar pun. So kita buatkan budak kita pandai. Dia tahu, oh almanak saya tahu. Tak ada masalah. Macam ini lebih senang. Kaya besar, kaya agung. Kaya besar biasanya sastrawan yang tulis, tak ada masalah. Kaya agung ni yang biasanya mahal. Cikgu kena hati-hati ya. Di pasaran tu mereka ada jual satu set kaya agung. Dia kata harganya murah dan bukunya nipis. Tapi dalamnya kandungan bukan tentang kaya agung. Dia adalah senarai indeks something untuk kaya agung sahaja. Itu tak diterima ya. Kaya besar dan kaya agung yang pentingnya adalah kita nak intipati dia tu. Kalau tulisan sastrawan, kita nak tengok macam mana tulisan dia, tapi mungkin itu tahap tinggi untuk murid lah ya. Tapi boleh tengok macam contoh Shakespeare. Shakespeare adalah tajuk yang kita rasa susah mendalam kan. Tapi sekarang kita ada siri Shakespeare yang macam ni. Shakespeare Story, dia ubahkan kepada versi yang sangat ringkas, senang, buku nipis sahaja. Satu set macam ni. Saya rasa Popular ada stok lagi kot. Saya selalu pergi Popular beli buku-buku untuk library. So saya selalu cakap Popular lah ya. So itu buku-buku yang kita boleh dapatkan untuk murid lah. Kalau kita nak kongsikan keindahan Shakespeare itu kepada murid-murid. Yang murid tahu Shakespeare tu selalu Romeo Juliet sahaja kan, atau yang lain-lain. So kalau kita nak share dengan murid, kita boleh beli buku yang simple macam ini. So kita nak tengok intipati dia saja. Apa nilai murni yang dalam kaya-kaya besar dan kaya agung ini. Alright. Yang ini dipanggilkan rekod perolehan majalah. Very simple. Guna Excel pun boleh. Borang ini print sekali je, setahun sehelai. Boleh guna sampai akhir tahun. Tulis sahaja majalah yang cikgu dapat. Kalau cikgu nak gunakan sebagai penggunaan library, sama ada beli, ini untuk belilah. Kalau tak beli, cikgu guna e-library, e-magazine kan. Majalah digital. Boleh record macam ini juga. Cuba tambah satu kolom. Di mana letaknya? Contohnya teacher ada satu site PSS kan. Blog PSS ke. So semua itu ataupun guna M-Link ke. Semua itu adalah bahan digital majalah. So setiap bulan cikgu akan uploadkan majalah tersebut. Tertentu itu. Setiap bulan memang ada. Jadi dia akan jadi majalah digital untuk library cikgu. Dan setiap bulan itu cikgu take sajalah. January sampai, saya tak crop sampai habis. Sampai Disember. Tik. Ada ke tak ada. So ini panggil rekod perolehan majalah. Sangat simple. Tak payah nak masuk dalam sistem otomasi ya. Benda yang masuk dalam sistem otomasi itu kena jaga dan elok sebab itu akan rekod rasmi. Kalau nak hapus kira dia ada prosedur dia. Tapi kalau kita rekod macam ini, fine. Lepas itu mungkin kita nak jilidkan dia ke, kita nak buatkan dia big book ke, kita nak buat keratan potong apa ke, boleh. Senang nak uruskan dia tu. Ini adalah rekod perolehan majalah. Next adalah untuk surat khabar. Contohnya surat khabar Lin kita ada ambil berita harian, Star, Sinar. So tulis harga siap-siap senang buat bil kan. So macam Lin bayar 3 bulan sekaligus. So bila naskah berapa, tahun apa, bulan apa. So setiap 1 bulan tarikhnya semua sama kan. Buatkan tak kisah dia berapa hari pun, buatkan petak 1 sampai 31. And then kita 1 hari bulan terima buku, ada surat khabar, tik. Ini boleh panggil pengawas PSS buat. Ini ada AJK, majalah dan surat khabar. So itu dia punya aset. Dia jagalah. Hari ini surat khabar sampai, ada. So dia tik. Lepas dia tik tu, 1 bulan dia kira berapa bilangan hari yang dia terima surat khabar. So contohnya ada 1 hari itu cuti. Ataupun 1 hari itu hujan lebat, surat khabar tak sampai. So tulis syaratan di sini. Berapa hari bulan, BH tak ada contohnya. Sinar tak ada. Ataupun 16 hari bulan September hari itu cuti. So tak ada surat khabar. So dia akan catatkan di sini dengan jelas. So kadang-kadang kita tak bayar sebulan sekali. Kita bayar 3 bulan sekali. So akan jelas 3 bulan itu berapa jumlah bayaran dia yang kita kena bayarkan dengan melalui sisi lah. Iaitu adalah rekod perolehan untuk majalah dan surat khabar. Cikgu kalau ada soalan tu boleh tanya ya. Alright, ini teruskan. Next, kaya agung dan kaya besar. Ini perkenalkan dengan sangat simple sahajalah. Yang ini kalau cikgu rasa library tak perlu dan cikgu tak masuk pertandingan pun, saya memang rasa tak perlu belilah. So, harganya sangat tinggi dan tak ada orang baca.
Terutamanya Kaya Agong tu, hikayat-hikayat tu. Library Lin ada satu buah saja hikayat tu. Memang jaga seelok-eloknya, balut seelok-eloknya, freezekan dia dalam satu tempat. Takut rosak. Itu pun orang hadiahkan dia. Sayang nak beli tu. So Kaya Agong adalah kaya klasik yang biasa meninggalkan kesan budaya, pandangan, falsafah hidup. Dan biasanya adalah Kaya Agong dunia Melayu. Dan dalamnya ada banyak dia masukkan dia punya pepatah Melayu, pantun, cerita yang fiction kan. Hikayat, epik dia tu. So contoh macam Sulatatus Selatin oleh Tun Sri Lanang, Negara Ketagama, Hikayat Hang Tuah. Biasa yang selalu jual di pasaran itu adalah hikayat-hikayat. Bukunya tebal warna coklat tu. Iaitu hikayat-hikayat. Paling murah punya versi pun kena lebih kurang RM100 hardcover kalau silap saya. Dari Kaya Agong. Kaya besar pula adalah kaya kreatif yang ditulis oleh sastrawan biasanya. Ataupun buku itu sendiri menerima anugerah di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. So contohnya macam Shakespeare lah, penulis dia tu daripada Samad Said, penulis-penulis ni. So buku-buku ini kalau nak ada satu dua okey lah. Kalau macam Shakespeare dia ada yang versi baru, kita boleh beli yang baru punya versi. Ada juga dipertikaikan bahawa dia kata buku-buku ni dia nak juga yang original version. Original version saya baca pun tak faham, apatah lagi budak kita kan. Okay. So saya memang tak beli jugalah. Ini akan beli yang versi yang murid boleh guna. Kan kalau buku ini kita tahu, ini library kita. Ini sekolah kita. Kita dah beli setiap 1 sen tu, setiap duit itu nak belanja semaksimumnya untuk murid kita. So kalau murid kita sentuh pun tak, tengok pun tak buku itu. Buku macam itu boleh dikurangkan. Tak perlu sangatlah dalam library itu. Alright, that's Kaya Agong, kaya besar. Next, kita pergi kepada pemilihan buku. Ada juga GPM baru terutamanya dia akan confuse, saya nak beli buku apa? Duit terutamanya sekolah besar akan kalau murid you sampai 800 lebih itu kadang-kadang dia boleh mencecah belas ribu duit dia tu. So kadang-kadang ada sumbangan dari PIBG lagi, sumbangan dari sini lagi. Apa saya nak pilih? Apa buku yang nak dipilih? Ada sekolah tu cikgu kata GB yang pilih semua. Saya tak payah pilih pun. Tapi kalau cikgu boleh cadangkan, okey saja, tak ada masalah kan, boleh bincang dengan GB. Apa buku yang diperlukan. Alright, so ini adalah dasar pemilihan buku. Yang Eileen summary-kan lah, ikut pengalaman Eileen. So first kali kewangan kita. Ada duit baru ada buku kan. So first tengok, jangan tengok orang lain nak beli apa. Tengok duit kita ada berapa. Daripada saya contohnya ada RM1,000 sahaja. RM1,000 saya ada berapa ratus? Saya ada 70% dah belanjakan untuk buku, RM700. So sekarang PDPR tak beri surat khabar dan majalah. Okey, jimat saya guna digital. So RM700 itu saya nak bahagikan. Nak beli buku apa? Apa yang sesuai dibelikan? Tengok kewangan. Segala tengok kewangan kita. Jangan ikut orang. Keperluan. Tengok sekolah cikgu. Keperluan. Sebab selalunya pembekal datang sahaja. You tak beli ke? Sekolah tu ABC tu semua beli. You tak beli. Rugi you nanti. Tadi habis stok tu. Jangan tertipu. Selalu dia akan cakap macam itu. Dia tengok sekolah kita perlu tak buku itu. Walaupun dia kata ini adalah versi special Merdeka 100 tahun ke baru ada punya 100 tahun pula. 60 tahun ke baru ada punya buku. Contohnya. Tapi kalau cikgu rasa itu RM300 untuk beli sebuah buku sahaja, adakah itu keperluan? So cikgu tengok fikir sendirilah. Kesesuaian tu untuk murid kita. Nanti dia ada detail-detail dia ya. Kesesuaian kepada klien kita yang utama, murid kita. Sesuai tak untuk kita? Next, mesti tengok sukatan pelajaran. Macam Lin belajar sains dengan bio. So Lin tak tahulah tentang bahasa Inggeris, account, BM. Sekarang sampai tahap mana? Buku apa yang bagus? Company apa yang bagus? Selalu dalam ingatan kita itu kita kata, okey, Sasabadi bagus, Pelangi bagus, semua beli yang itu. Lepas tanya cikgu dia tu, tak, sekarang tak guna company tu lah contohnya. Dia bagi rujukan lain. So kita rujuk kepada ketua panitia ke, geng kita ke, apa buku yang bagus. Dan faedah dan tujuan. Contohnya, ini special case. Contohnya cikgu nak buat satu sudut pameran. Cikgu dapat banyak modul bangunan tertinggi di dunia tu kan, contohnya. So nak buat sudut special pameran.
So bolehlah beli buku-buku tajuknya semua tentang bangunan tertinggi di dunia contohnya. Boleh, tak ada masalah. Cikgu nak buat tentang origami. Belilah buku sikit tentang origami sebagai rujukan untuk tambahkan di bahagian pameran itu. Boleh. Dia ikut. Contoh cikgu tahun ni nak set up satu sudut sahaja. Sudut apa nak set up? So belikan buku bahagian itu untuk tambahkan koleksi cikgu. Dan akhir sekali yang paling penting ini rasa adalah minat. Minat murid. Apa murid kita nak baca? Librarian kita biasanya adalah perempuan kan. Kadang-kadang cikgu perempuan ni pilih buku, budak saya kata tak ikut taste dia orang. Dia akan komplain. Budak saya akan komplain lah. Dia akan beritahu, teacher, kita sekarang ni sebenarnya dia suka macam ni lah. Buku-buku komik macam ni. Teacher tak beli ke buku-buku komik macam ni? Kan kita ada banyak buku komik yang terjemah dari Korea kan. So untuk menarik perhatian murid baca, saya akan beli sikit komik BM. Lepas tu beli banyak komik BI. So dia nak tengok komik kan? Boleh belajar bahasa Inggeris pada masa yang sama. Boleh. So untuk baca komik dia nak komik juga. So dia pinjamlah buku komik BI itu. Boleh tambah sedikit minat mereka, vocab mereka ke arah itu. Boleh. Alright. Kewangan. So ini detail-detail dia ya. So kewangannya kita akan tengok setiap kalau sekolah lain akhir tahun. Akhir tahun sebelum tutup sekolah, pihak sekolah sisi akan kira anggaran tahun depan akan dapat berapa ribu contohnya. So cikgu kena buatkan anggaran perbelanjaan. Ini adalah sangat penting supaya kita, terutamanya kita pergi satu sekolah baru ke apa ke, kita akan bincang dengan kita. Kalau Ilin bawa penerang kanan kan, PKP kan kita bawa guru penerang kanan pentadbiran. So tanya dia, bincang dengan dia. Kita ada duit ni, so Ilin jangkakan nak buat ni belanja ini. So supaya pihak pentadbir tahu, oh cikgu ni ada perancangan sebenarnya, dia ada benda yang nak beli, ada projek yang dia nak buat untuk library. Bukan tak ada perancangan. Bila dia rasa kita tak ada perancangan, so dia kadang-kadang gunalah duit kita untuk beli something. So dia tak tahu kan. So kita bagi tahu, kita ada rancangan. So mesti ada anggaran perbelanjaan tahunan. Kalau ikut dulu-dulu, yang Ilin diajar tu, 90% kena beli buku. Habislah macam ni 10% lagi nak beli apa kan. So sekarang ni Ilin buat apa? Buat anggaran belanjawan. Mesyuarat pertama, mesyuarat kurikulum ke ataupun mesyuarat PSS pertama awal tahun, bentangkan. Bagi tahu semua cikgu, tahun ini sebab saya ada silibus baru. So saya punya duit nak banyakkan kepada pembelian buku rujukan. Rujukan baru. So silibus baru saya tak ada buku rujukan. So saya banyakkan persen ke situ contohnya. Saya bentangkan dan beritahu kenapa. So around maximum 60 to 70% tu, sekurang-kurang 60% lah kita belanjakan untuk beli bahan bacaan. Dan so yang lain-lain tu kita boleh guna untuk beli alat tulis. So contoh ini adalah anggaran perbelanjaan Ilin. So bahan bacaan termasuk buku rujukan, fiction, bukan fiction, majalah dan surat khabar juga. So semua ni around yang Lin tahun ini lebih kurang 78% dibelanjakan untuk bahan bacaan. Sebab PDPR tak boleh nak buat apa kan. Lepas tu tahun ni belanjawan tarik balik kan, tinggal 70%. Lagilah siput belanjawan tu. So kita banyakkan kepada beli buku. Alat tulis kurangkan sikit sebab tak banyak di sekolah. So tinggal around 23%. So alat tulis ni termasuklah cartridge. Kita nak print banyak benda kan. Cartridge printer. Kalau kita print barcode, tak boleh guna yang ink biasa, kena guna laser printer. So cartridge-nya lain, beli yang itu. Kita perlukan kertas, kita perlukan sticky note, kita perlukan kertas stiker, kita perlukan pembalut. Semua segala-gala ini kita belanjakan dengan guna duit di sini, PCG kita. Tak sentuh langsung YKS. YKS diguna 100% untuk aktiviti sahaja, untuk murid sahaja. So ini cara pembelanjaan kita dirancangkan, dituliskan. So kita tunjuk dengan bos kita lah. Bos, kita nak buat ni, fikir dulu lah. Penerang kanan, okay, on, sign. Minta sign. Lepas tu bawa bagi pengetua, sign. And then bagi satu salinan dengan pengetua ataupun dengan penerang kanan untuk salinan puan. Lepas tu masuk dalam file kita. Masuk dalam file kita bersama dengan kita punya plan strategik, plan operasi itu. Itu adalah bukti yang selalu adik-beradik sama-sama kita letak. That's kewangan. Dah beli buku kan. Next, keperluan. Tengok macam tadi lah. Almanak perlu ke?
Khayal besar perlu ke? Khayal agung perlu ke? Boleh tak saya print kan? Saya buatkan digital segala-galanya. Okey, boleh. Settle yang itu, jimat duit. Sesuaian, tengok ketebalan. Macam sekolah Lin tu, BM boleh tebal, tak ada masalah. BI jangan tebal, tak ada orang sentuh pun, bersawang dia kat situ tu. BI mereka nak nipis, mereka dalam tu nak ada color-color, lepas tu yang menarik. Novel remaja mereka nak kalau BI tu. Kalau BM tu yang tebal-tebal pun tak apa. So ikut kesesuaian trend murid-murid cikgu di sekolah. Tapi kena ikut nilam juga. Contoh macam sekolah menengah, nilam sekurang-kurangnya kena 35 muka surat sekurang-kurang. So semua buku dalam library jangan kurang daripada 35 muka surat. Dan settle, selamat. Kan? Saiz tulisan, macam ada tahap 1 tu, mereka ada saiz tulisan yang berlainan kan. Jadi cikgu pilih buku itu kena tengok betul-betul. Kalau cikgu ada perlukan big book, belikan big book lah untuk tahap 1 itu. Tak ada masalah yang itu. Ikut saiz tulisan kena check. Dan kena tengok bahasa juga. Terutamanya komik sekarang sangat bahaya. Ilin tak tengok lah. Ilin panggil librarian tengok. Bahasa kadang-kadang kasar. Ada bahasa yang lucah sedikit. Walaupun buku itu sangat-sangat popular. Cakap berjuta-juta jualan dia tu. Tapi kita kena berhati-hatilah. So bila dah beli kan apa nak buat. So buku itu Ilin akan tarikkan dia. Kalau dia punya bahasa tak teruk sangat tu, okey lagi tu, Ilin pindahkan kepada rak guru. So cikgu-cikgu boleh baca, tak ada masalah. Cuba jangan bagi murid baca sajalah. Ada pencemaran bahasa yang serius di situ. Syarikat penerbitan pun ada, kita tengok. Terutamanya dia yang datang dengan buku yang selonggok. Buku ni dia kata, ya ini promotion year end sales, discount 50%, RM700 dapat berapa ratus buah buku, contohnya. Ilin tak pernah beli buku macam itu. Selalunya 1 tahun penerbitannya sangat-sangat lama dah. Bila dia more than 5 years tu, dia biasanya akan discount 50% above. Cikgu kena hati-hati. Yang kedua, bahasa dia tu. Kualiti dia. Kalau buka terutama novel sekarang, kalau cikgu biasa beli novel, kualitinya teruk. Buka saja berkecai dah. Belum lagi sampai ke tangan murid, dia dah berkecai sebab gam dia tak kuat dah, buku dah lama. Kualiti tak baik kan. So kena tengok juga tu kesesuaian dia. Mereka akan bagi berbagai promotion untuk lariskan set buku dia tu. Hati-hati. Ada juga yang dia packkan buku yang baru, packkan. Dia kata ini jual satu set. I pernah tertipu sekali. I belikan buku itu, ingat dapat murah lah kot. Masuk tu, I bukakan dia satu-satu. Belakang buku kan ada harga. I jumlahkan harga itu lagi murah daripada saya beli set. So itu kena tengok jugalah harga-harga buku itu dengan pembekal. Walaupun mereka bagi banyak persen kata diskaun lah apalah kan. Alright. Sukatan pelajaran ini penting. Tengok dasar, tengok sekolah cikgu mungkin mula ada kelas DLP. So library kena bergerak seiringan. Kita belikan buku rujukan DLP untuk mereka. Ikut tahun mereka lah. Dan kita ada rujuk kepada ketua panitia. Nak link dengan ketua panitia kan. Kita kalau macam Lin tu, Lin suka korek duit ketua panitia. So kena hubungan baik dah dengan mereka kan. So bila awal tahun tu, cikgu nak beli buku apa? Bagi borang dengan dia. Lepas tu borang kalau dia tulis banyak-banyak tu, kita cadangkan pula. Cikgu ada duit panitia kan? Apa kata cikgu belikan sikit, beli 10 contohnya, and then 1 letak kat library. Jimat duit kita. Tipu sikit lah. Guna lebih untuk murid kita kan. Kalau panitia ni kadang-kadang duitnya banyak sikit kan. Dan mereka hanya fokus bidang sendiri. Tapi kita ni kena cabang banyak. So seboleh-bolehnya Ilin akan bincang lah dengan penolong kanan ke. So daripada bos senang. Bos bagi tahu, okey, setiap panitia sumbangkan 3 buku rujukan kepada library. Cantik, senang. Kita jimat lagi seduit kan. Sebab duit kita banyak nak buat aktiviti. So itu adalah buku. Tujuan macam kita katalah inovasi. Contohnya ini nak buat logo punya corner. So kita beli sikit buku tentang logo. Bangunan tertinggi. Kita punya koleksi setempat kita apa? Coffee contohnya. Yang sekolah Lin adalah white coffee. Ipoh white coffee kan. So saya belilah sikit-sikit buku tentang white coffee. Seronok juga tengok kopi tu. So bila you dengan minum kopinya, dengan bau aroma kopinya, tengok buku kopi, dia punya environment tu macam Starbucks pula kan. Seronok pula. So itu tengok kesesuaian. Apa yang cikgu nak buat? Sudut tertentu kita belikan buku dia. Akhirnya minat murid
Popular ada katalog kan? Bagi dengan librarian. Librarian akan bulatkan buku yang dia suka. So saya pergi Popular pun saya senang. Saya kadang-kadang saya bagi dengan supervisor dia, buku ni ada tak? Satu-satu tu saya ambil. Okey lah tu. Jadi kita dapat buku yang murid minat. Murid itu minat sampai tahap buku itu, habis proses sahaja tu sekurang-kurang 3 bulan tak pernah lagi landing dalam library. Dia akan pinjam pas sampai 3 bulan lepas tu saya nampak buku itu dah jadi macam sayur masin. Pun ada. So bila budak sangat-sangat minat buku itu, dia pinjam passing macam ni, so berbaloi lah apa yang duit yang kita belanjakan tu kan. So itu adalah minat murid. Kita panggil librarian pilih apa yang buku yang mereka suka. Alright, ini adalah kita punya borang panitia yang tadi Ilin cakapkan tu. Borang pesanan buku boleh, borang pesanan panitia pun boleh. So bagi 5 judul cukup lah, jangan panjang-panjang. Pengarang apa, judul apa, tahunnya apa, dan semua butirannya KP itu isikan. Lepas dia isikan, disemak oleh kita. Mungkin buku tu ada dalam library dah. So kalau dah ada, kita reject lah. Kalau tak ada, teruskan. Kita akan usulkan tunjuk kepada PK, pengetua ke. So sekarang kalau penolong kanan tengok, banyak juga permintaan panitia. Lepas tu dia mungkin sendiri akan cadangkan. KP beli sendirilah, letak dalam library satu. Best. Lepas tu akhir tindakan, apa yang kita beli, macam itu. Tapi sekarang kita tak jumpa kan. Borang-borang ni tak suka lah kan. So yang senang saja. Kita dah lama kawan tu minta KP. You just snap saja buku itu bagi dengan kita. Okay? WhatsApp sahaja. So kita kumpulkan buku yang dia nak beli. So kita isikan sahaja. Ataupun terus kita forwardkan kepada supplier. Supplier saya nak buku rujukan ni apa-apa. Ataupun minta quotation daripada supplier untuk buku-buku tersebut. So senang kerja kita. Kita pun tak takut silap beli buku ke, terutamanya macam sekolah menengah dan sastra-sastra kan. Mana saya tahu sekarang judul apa, saya tak ajar BM. Jadi ketua panitia nak bagi tajuk. So senang kita nak buat. Itu adalah pesanan buku untuk ketua panitia. Biasanya awal tahun kita akan bagi. Next, so pemilihan buku. So kalau kita kata GB yang biasa pilih ataupun KP biasa pilih, GK biasa pilih semuanya. Tak apa. Semua pilih pun, kita pun pilih lah. Keluarkan senarai kita, semuanya longgokkan dia, senaraikan apa yang keperluan. Tengok, semuanya kita isi, kita pilih. Tapi semakan oleh GPM. Kita akan semak. Buku ni kita ada tapi edisi lama. Boleh guna? Boleh, tak perlu beli contohnya. Kita semak, and then kita pergi kepada pembekal sesuai, kita dapatkan nota minta, dapatkan kelulusan daripada pengetua. Dan selamatlah buku itu sampai kepada library kita. Itu prosedur dia tu. Tapi apa-apa prosedur pun, kita mesti melalui guru besar lah. Guru besar kita minta persetujuan dia. Contoh macam Popular dah bagi beli buku Popular, takkan nak senaraikan buku dulu kan? Tak. Baik tahu bos, sekarang ada duit macam ini, boleh tak kita pergi Popular pilih RM700 buku. Okay, bos kata on. Okay, kita pergi Popular, kita shopping lah. Shopping buku-bukunya and then isi nota minta kebenaran dengan GB. Itu cara yang senang. Dan selalu saya suka pergi Popular sebab dia senang buku ni dan banyak pilihan kan. Alright. So itu adalah prosedur. Hai Cikgu Kumar. So itu adalah prosedur pemilihan dan pesanan buku. Sama juga bahan bukan buku. Prosedurnya adalah lebih kurang sama. Jumpa bahan bukan buku kadang-kadang harganya akan menjadi isu. Yang itu kena rujuk dengan sisi balik. Alright. Next, yang ini adalah pemprosesan. Benda yang paling kita sakit kepala, pening tu. Jangan sakit kepala, senang sahaja tu ya. Okey, kita tengok pemprosesan dia. So dapat buku mula-mula pembekal. Ingat, kita bos, kita yang pegang duit, kita yang sign. So kita pilih yang sesuai. Jangan tertolak-tolak, terpush-push oleh pembekal itu. Dan tentang isu diskaun. Ada kala pembekal baru datang saja tu saya paling tak suka dia terus jumpa. Cikgu, nanti saya bagi diskaun balik cash dengan you 20%. Saya terus tak berapa suka tak. Saya pernah mantan pengetua saya bagi tahu. Dia macam ni. Saya tanya dia tentang isu diskaun ni macam mana kan. Kita semua tahu lah diskaun ni kan dia terima cash tu sebab kita perlukan petty cash untuk beroperasi sebenarnya. Amat memerlukan dia tu. Dia pun maklumlah dia tahu, pengetua dapat tahu. Dia kata macam ni. Kalau boleh elak, kita elakkan. Kenapa? Bekal datang sekolah kita, dia kata, cikgu saya bagi you 20%.
Kita tahu sahaja, orang lain tak tahu punya. Tapi nanti dia pergi sekolah A, B tu, cikgu jangan risau, sekolah A tu GPM dia pun terima diskaun. Lepas tu dia pergi sekolah C, dia mencakap, cikgu jangan risau, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D tu semua tu terima diskaun dari saya. Tak ada masalah pun. Walaupun kita tahu, duit yang kita ambil tu, kalau kita dapat RM10, kita belanja RM20, duit kita sendiri yang kita belanjakan. Nak belanja budak makan, nak belanja reben, nak belanja macam-macam, tak kira lagi duit petrol kan. Tapi tak sedap bila orang kata dengar cikgu itu terima diskaun. Alright. So dia ada prosedur-prosedur dia tu untuk selamatkan diri kita. Satu, kalau kita ada boleh buat kafe ke, cara alternatif lain, kita elakkan diskaun ini. Diskaun ni kita balik kepada sekolah. So kalau saya beli RM8, RM8 lah. So duit itu maksimumkan untuk pembelian buku. Kedua, memang tak pandai berduit. Pengetua kata okey, terima diskaun. Okey. Untuk selamatkan diri kita, buku akaun mesti jelas. Diskaun daripada pembekal siapa, bila, sign, tulis. RM20 pun catat berapa dia tu. And then buatkan akaun RM20 beli reben tanpa resit dia tu. Buatkan akaun bulanan. Akaun bulanan sumber akaun lain. Dan akaun ni mesti bagi dengan PK, lepas tu bagi guru besar untuk sign. So mereka tahu status kewangan kita di mana. So senang juga kalau bila kita pindah nanti tu ataupun dipindah, sekarang kan banyak pergerakan. So kita clear, kewangan ini sangat sensitif. So kewangan yang ini, kewangan sampingan lagi sensitif. So kita semuanya kena receipt, semuanya kita kena tuliskan and then bagi dia tengok. Supaya GB pun faham dan dia terima. Alright, that's pembekal. So dapat buku tu mesti check. Judulnya, bilangannya, ikut borang pesanan dan invoice. Betul ke tak buku yang dihantar itu? Kadang-kadang mereka termiss 1-2 buah buku kan. So kita check, boleh minta librarian untuk check. Semakan fizikal. Apa itu semakan fizikal? Buku tu terima, tengok depan belakang ada koyak ke tak. And then kita ballot sahaja. Letak di meja macam ini. And then kita ballotkan dia tu. Alright. Ballotkan dia, tengok ada muka surat yang termiss ke, tak cetak ke, muka surat yang tergam bersama-sama ke, terlekat ke, sebelum kita buat apa-apa, sebelum kita chop buku itu. Sebab sebaik saya kita chop buku ini tak boleh dipulangkan lagi dah. So kita mesti check sebelum kita chop. So pesan librarian kita check semuanya tu. Right? Okay tak buku itu, kejadian dia tu. Dan kalau kita sendiri yang pergi pilih itu, selalu benda yang satu ini kena tengok tu gam di tepi ni. Ada gam tepi itu sangat-sangat nipis. Buku itu sampai seminggu tu dia akan berkecai. So itu adalah saya makan buku secara fizikal. Proses kewangan, dapat buku baru serahkan invoice dengan CC. Ada pembekal akan kata tak apa saya bagi you invoice dulu. Kena hati-hatilah. Invoice tu pegang. Selagi tak dapat buku, jangan bagi dengan CC untuk proses. Terutamanya tempoh macam ni. Takut nanti duit dah pergi, buku tak sampai. And then catat. Untuk menyenangkan proses, ada invoice tu kan. Bagi dengan pengawas librarian itu, check tu dan tuliskan harga buku di atas penjuru ini. Ada buku yang belakang ada tulis harga, then fine. Tapi untuk sistematik tu, untuk senang itu, semua harga buku sebelum diskaun, harga original. Tuliskan pada penjuru buku di atas. So, senang untuk kita proseskan buku nanti. Kita untuk harga. Dan akhirnya kita nak perolehan dia. Kalau cikgu ada sistem otomasi, bagus, senang. Kalau tak ada, cikgu guna Excel sahaja. Pun sangat-sangat senang. Kita ada template daripada dulu PKG. Memang dia ada auto-link. Tu senang analisis. Ada juga buku yang cikgu yang masih guna buku rekod perolehan. Sejujurnya saya tak pernah tengok buku rekod perolehan. Selama Lin pegang guru library, saya tak pernah guna buku ini. Sebab saya dari dulu sekolah mula-mula tak ada sistem otomasi pun, saya dapat sistem daripada BTPN Johor. Sistem siap, SIAPS. Otomasi yang very simple. Saya guna tu sahaja. So saya tak pernah guna secara manual lah. So saya tak boleh bagi komen apa-apa yang tentang ni ya. Alright, next. Butiran-butiran rekod perolehan yang mesti ada. Ini contohnya. Nombor perolehan satu buku, satu nombor perolehan. Walaupun buku itu sudah dihapus kira, hilang, lupus, whatever, itu nombor dia. Kita jangan ganggu. Cuba status dia ataupun catatan kita tulis. Hapus kira, hilang, lupus, whatever. Right? Kita tak akan guna nombor itu balik. Dia macam nombor sijil beranak kita lah.
Setiap individu nombor sijil beranak ni adalah unik dan tersendiri. So ini pun sama buku ini. Setiap satu tu satu. Nombor panggilan guna GDC, pengarang. Otomasi kalau library Ilin guna S-Lib. S-LIB. Tapi sekarang ada banyak otomasi yang lagi murah. S-Lib antara yang saya rasa agak mahal. Tapi dia adalah full package. Daripada otomasi, Nilam sampai OPAC. Dia boleh gunakan OPAC, offline dan online. Itu kelebihan dia lah. Dan analisis dia memang senang. Dengan graf sekaligus sekali keluar. Itu adalah S-Lib. So kalau sekolah cikgu mampu, dan bolehlah fikir gunakan tu. Tapi kena mohon dengan pihak ICT dulu . And then kita ada jodoh, tajuk buku, tempat, nama penerbit, tarikh penerbitan, nombor invoice, punca, pembekal, harga, muka surat dan catatan. So catatan ini kan kalau ada orang guna status. Tak kira guna otomasi ke ataupun guna Excel ke, dia semua benda yang sama. So ini contoh yang S-Lib. Daripada nombor perolehan, nombor kawalan dia sendiri, ISBN, scan, pengarang sampai 3 saja. Nanti Ilin beritahu kenapa 3 saja. Judul, nombor panggilan, pengelasan, jenis media, kategori bahan dan butiran-butiran katalog dia. Dan juga ada rekod perolehan dia. So di bawah ada tarikh perolehan, harga, punca, nombor invoice, bahasa apa, tempat simpanan. Kadang-kadang kita dikatalogkan bawah library tapi tak simpan dalam library. So di sini kena ada tempat simpanan dia dan status dia. Hilang, dipinjamkan, hapus kira, status ada. Dan sini terus bagi tahu kita status terkini. So contoh sekarang buku PS Central saya pun dengar orang kata komen bagus. Murah kan? 700 lebih ya? Jumlah keseluruhannya sekarang contoh ada 22,000 buku. Contohnya untuk library Lin lah. Ini bukan kira library punya buku tau. Termasuk panitia punya buku. Semua dikategorikan satu. One stop center. So menjadikan dia senang. Menjadikan buku kita capai nisbah tersebut. So definisi pengelasan. Untuk mengelaskan dia, kita mengumpulkan dia, kita susunkan secara teratur dan sistematik. Dan dibahagikan kepada kumpulan iaitu DDC kita lah. Untuk memudahkan kita simpan dan carikan bahan. Itu adalah pengelasan dan pentingnya. So di DDC semua cikgu dah tahu rasanya. Kita ada 000 sampai 900. Yang ini biasanya kalau macam dia ada banyak perpuluhan kan. Ada sampai 45 tu. Ikut sekolah cikgu yang sesuainya. Kalau Ilin guna satu titik perpuluhan saja. 500.1. Satu saja lepas titik perpuluhan tersebut. So senang, murid tak payah tulis sampai panjang-panjang. Dan kalau panjang tu nanti bila kita nak label untuk nombor panggilan, dia jadi tak cukup ruang untuk kita punya stiker kan. So kita pilih 3 angka plus satu titik perpuluhan saja. Yang ini contoh yang library Lin buat. Ini senang untuk budak. Ini antara subjek-subjek kalau kita dah proses buku rujukan kan. Ini sahaja akan guna. So walaupun murid baru belajar nak key in otomasi pun dia tak confused dan tak akan silap yang paling pentingnya. So dia rujuk kepada kad ini dan dia terus akan key in dan dia. Tak payah ada titik perluhan pun tak apa. So ini adalah senarai untuk buku rujukan. Terus sahaja murid boleh gunakan untuk proses. Okay. Next, pengelasan. Sorry. Okay. Sebelum bahan dikelaskan, kita rujukkan dia punya jodoh. Tengok betul-betul. Jodoh dia, isi kandungannya, tajuk-tajuk dia. Dia sepatutnya dibawa apa. Contohnya ada satu buku cerita. Buku cerita tentang agama. So saya masukkan dia ikut 200 ke, saya masukkan dia ikut fiction. So itu antara persoalan yang cikgu selalu tanya kan. Ada cikgu kata caranya adalah pergi Perpustakaan Negara Malaysia, website dia. Dia ada OPAC, OPAC. Nombor kontak boleh bagi? Boleh. Nanti saya bagi. Agama fiction itu, saya cakap apa? Pergi Perpustakaan Negara Malaysia, pergi OPAC, and then dia typekan tajuk buku ke, then dia akan keluarkan nombor kelas itu. So kita tak pening. Pun boleh. Alright. Untuk kita lah. Contoh agama dan fiction. Contoh buku cerita. Dia berunsurkan agama. Saya masukkan dia agama 200 ke, ataupun masukkan dia kepada 899 contohnya. So kita akan tengok dia punya cerita. Cerita itu adalah rekaan sahaja, bukan fakta, dan dia adalah buku fiction. 800. Kalau dia buku betul-betul tentang satu tokoh agama yang sah dia punya fakta dia tu,
then dia akan masuk 297 kalau agama Islam. Ada cikgu tanya juga, nak fiction ke 800? Bagi Lina, I rasa sebab macam sekolah rendah ni, budak suka baca buku cerita sebenarnya. So kita asingkan siap-siap. Saya sekolah menengah pun sama. Saya akan asingkan siap-siap semua buku fiction BM, fiction BI pada rak yang berlainan. So buku itu kalau pelajar nak baca buku cerita, dia terus pergi FMFI. Buku yang dia nak tu, senang. Dan dia akan mengurangkan dia semua terkelompok pada rak 800 tu. Iaitu adalah antara pengelasan dia. Tapi kalau pergi universiti, of course dia tak ada FMFI tu lah. Hanya untuk menyenangkan kita. So yang lain pun samalah. So kita kena tengok buku itu, apakah konten dia sebenarnya. Ada juga cikgu tanya, kalau buku itu adalah bahasa. Ada yang buku bahasa kan. So saya nak masuk bahasa BM kan, saya nak rasakan bahasa BI. Dia tengok dia punya depan tu. Depan tu kata dia, pengenalan dia tu, bahasa utama dia adalah apa. Kalau bahasa utama dia adalah BM, then fine. Buku itu kita tulis bahasa BM. Kalau dia adalah guna BI untuk prakata, pengenalan semuanya BI, hanya dalam saja dia translatekan sahaja, so kita akan tulis bahasa utamanya adalah BI. Right, itu adalah cara mengelaskan dia. Kadang-kadang memang kena tengok sikit buku itu tentang apa. Right, so ini contoh kita tulis nombor pengelasan. Kalau ada yang tulis F saja untuk semua. Untuk library link, I ada FM, FC, FI. FM fiction Melayu, FI fiction Inggeris, FC ada sedikit buku Cina tu, bahasa Chinese Cina tu. So FC, 3 jenis F. Ikuti dengan nama penulis. So nama penulis kita pun akan sentuh nanti. Contohnya Daisy Morgan, kita tak tulis Daisy terus, DAI tak. Kita tulis Morgan dulu. So tulis MOR. Nanti kita akan bincang yang ini. Tahun terbit Ilin tak tulis. Cannot see fully. Ya sebab cikgu nak tengok besar kan. Saya gerak sikit ke sini. Macam ni okey? So contohnya Daisy Morgan kan. So kita tak tulis Daisy depan, kita tulis Morgan dulu. Nama Mak Saleh semua terbalikkan dia. Nanti Ilin tunjukkan table dia. Dia summarize dan sudah table, rasanya taklah confuse sangat. Senang saja. So nama penulis tulis. Yang ini tahun terbitnya biasa untuk universiti tu sebab mereka semua guna printing stiker tertentu, and then stiker mereka besar dan cantik lekat sahaja. Tapi untuk kita yang sekolah biasanya kita guna kertas stiker yang kecil macam ni kan. Kertas stiker yang kecil-kecil macam ini. So kertas stiker kecil macam ini tu dia akan tak ada ruang lah untuk tulis semua maklumat tu. So Ilin tak tulis semua, hanya tulis F apa, dia punya Devi system tu dengan nama penulis. 2 sahaja. 2 line sahajalah, tak banyak. Universiti dia tulis 2013 sebab dia senang untuk pelupusan bahan. So nanti mereka biasanya 5 tahun bahan itu akan dilupuskan. So dia tengok dia punya nombor tagging itu label 2013 terus tarik buku dia tu. So senang untuk mereka pelupusan. Tapi untuk library sekolah kita lupus hanya perlu saja kan. Kita bukan standard 5 tahun lupus sekali, tidak. So yang ini Ilin skipkan lah, Ilin tak ikut. So ini sama juga kita kalau untuk buku fiction, ini sudah tadi. Okay, yang ini. Kalau buku bukan fiction dan dia tak ada penulis. Kalau dia tak ada penulis, kita akan ikut nama judul. So contoh di sini, undang-undang adalah 345. So nama judul dia Undang-Undang Cyber. So dia akan guna 3 huruf pertama, UND saja, UND, 3 huruf pertama. Kalau buku itu tiada penulis. Tahun kita skipkan dia ya. Kalau tak ada penulis. Next. Kalau penulisnya lebih daripada 3 orang, Ahmad, Amin, ini. Kita pun skipkan dia, kita akan guna nama judul juga. Tak ambil mana-mana satu. Kalau 2 orang, fine. 2 orang kita akan ambil nama penulis yang ditulis dulu. Ahmad dengan Fitri contohnya. Kita letak AHM yang first penulis dia. Tapi kalau dia 3 penulis dan ke atas, kita akan abaikan dia di mana kita tulis nama judul. So sama juga modul sastra Melayu, 3 huruf pertama MOD. Dan dia bawah sastra kan 800. So itu adalah dirisi dia 823, bawahnya tulis MOD. Alright. Next. Yang ini buku rujukan. Buku rujukan ikut cikgu. Sistem dia tu. Ada yang suka guna R di atas.
Pengelasannya ikut sains masuk sains, bahasa ikut bahasa, sama sahaja. Nama judul pun sama, BBC. Sekolah Lin, Ilin tak guna R. Tak nampak. Ilin guna stiker pink besar macam ini. Semua buku rujukan, buku simpanan perpustakaan guna stiker besar pink macam ini. So dari jauh sebelum Twitter pun saya nampak itu buku tak boleh keluar dari library. Ataupun itu adalah buku rujukan library. Saya guna stiker itu. So saya tak tulis R. Saya rasa label itu terlampau kecil untuk tulis macam-macam tulisan di situ. So saya just tulis dia punya divisi dengan nama judul sahaja. Walaupun nama penulis lah ikut dia. Bahan bukan buku, just contoh sajalah. Kalau bahan bukan buku, dia kena extra satu. Kalau dia CD, tulis CD. Kalau globe, ikut short form yang cikgu guna, sekolah guna. Globe ada orang guna GL. Okay. Ada orang suka 3 huruf, GLO. Okay, tak ada masalah. Carta, ada orang guna C, ada orang guna CAR. Ikut sistem cikgu. Tapi cikgu kena senaraikan masuk dalam fail kuasa. Macam mana cikgu senaraikan bahan bukan buku tu. Itu untuk label juga. Sama juga ada stiker ya kalau untuk bahan bukan buku. Apa jenis dia, divisi, and then nama judul dia. Kalau dia tak ada penulis lah. Alright, next. Macam mana nak tengok penulis ni? Yang ni saya kena show sebab kalau tak nampak, sorry. So ini contohnya tulis pengarang, nama pengarang. Kita nak typekan mesti type dengan penuh ya nama dia. So nama orangnya contohnya kalau orang barat, nama sebenarnya Timothy Dalton, kita akan rekod terbalikkan dia. Dalton di depan. Waktu type key in tu dah mula macam ini. Supaya nombor panggilan nanti 3 huruf pertama tak silap. Kalau yang Melayu sama saja guna balik Syamuddin. Kalau Cina tu tak kira Cina Kristian ke, Cina tak Kristian ke, guna surname dia. Surname dia kalau dia Alan Law ke, Vincent Cole ke, Albert Moore ke, semua surname dia kita akan ambil di depan. Law, Lee, Tan, semua depan. Kalau dia bukan Kristian, kalau Tan ke, Lim ke, Lee ke, sama juga. Kita akan sama guna surname dia tu. Guna surname, nama ayah dia, surname ayah dia. So itu adalah nama Cina. Kalau India pun terbalik juga, tak kira Kristian dan tak Kristian, sama juga nama India dia akan terbalikkan dia tu. Kumaran di depan, Stephen Rush, Rush di depan. So dia akan jadi KUM ataupun RAJ, 3 huruf pertama penulis tu. Kalau untuk bangsa Sing, sama saja nama, tak ubah apa-apa. Orang asli pun sama, maintain. Orang Arab saja kalau nama buku Arab tu dia akan special sikit. Dia akan letak Ibnu tu di depan. IBN, Asakir itu di depan. So dia akan dilabel IBN. Itu cara dia tu untuk labeling. So yang biasa kita jumpa biasa atas saja. So ingat saja masalah terbalik. Cina guna surname. Right? Melayu sama sahaja. Orang asli sama sahaja. Kalau Indian terbalikkan dia. Kalau Sing pun sama sahaja. So overall macam itulah untuk pelabelan nama itu. Tulis dengan betul. So bila kita tulis dengan ini dengan betul, so nanti kita punya tag label itu akan betul. Tak silap 3 huruf pertama itu. Dan ada juga yang ada Tan Sri ke, Datuk ke, Datin ke, Tun ke, semua itu abaikan. Kita hanya kira nama yang dia ada sahaja, yang dia dilahirkan, dianugerahkan. Kita tak pentingkan apa anugerah yang dia dapat, AMP ke, APP ke, itu semua abaikan. Hanya ambil nama sahaja untuk pengarang. Okay, next. Saya sekejap. Okay. So ini contoh pengarang dia tu. Seorang pengarang, 2 pengarang, 3 pengarang maksimum masih ambil 6 pengarang yang pertama tu. Kalau 2, 3 tu lah. Tapi kalau lebih daripada 3 orang pengarang, kita akan rujuk kepada judul buku untuk pengarang dia. Dia tak kira banyak-banyak. Itu sebab tadi saya tunjuk saya punya slip tu, dia hanya ada ruang untuk pengarang 1, 2, 3. Lepas tu tak ada dah. Maksudnya, kalau lebih daripada 3 orang, kita hanya ambil judul sahaja untuk pengarang. Okay, next, judul buku. Ini adalah untuk judul buku, di mana kita kena tulis dengan sepenuh juga, hanya huruf besar sahaja untuk tajuknya, untuk perkataan pertama, dan semua berikutnya adalah huruf kecil. Kecuali nama kata nama khas. Contoh di sini, pertanian di Malaysia. P sahaja huruf besar, M huruf besar sebab dia kata nama khas. Kalau dia ada judul kecil, kita akan bagi nokta bertindih ini
Dan semua ikutnya pun huruf kecil sahaja. Kaedah dan teknik contohnya. So ini adalah cara tulis judul buku. Yang ini khas untuk kalau mereka guna lagi buku rekod perolehan lah. Nah, type pun sama. Type kita guna cara ini juga. Tempat dan nama penerbit, ini biasa saja kita ikutkan dia. Kalau tulis, kita akan tulis tempat dulu, lepas tu ikut dengan dia punya penerbit. DBP ke macam ini. Tapi kalau tak ada tempat penerbit, kita tulis TTP. Tiada tempat penerbit. Short form dia, TTP. Kalau dia tak ada nama penerbit, ada buku yang pelik kan, dia tak tulis nama penerbit. Kita tulis TNP. So maksudnya dia memang tak ada. Bukan kita termiss untuk isi tu. So ini short form dia. TTP dengan TNP. Yes, cikgu? Cikgu Rajamai. Sorry, Puan, tertekan. Oh, tak apa. Okay, next. Right, tarikh terbitan. Tarikh terbitan ni buku yang popular terutama lah. So di muka surat judul ada. Kalau tiada tarikh, tulis TT sajalah. Di sini ada dua keadaan. Kalau dia ada cetakan pertama, kedua, ketiga, banyak tarikh kan? So kita nak tulis tarikh apa? Kita ikut cetakan pertama dia. Ikut tarikh yang cetakan pertama dia. Tapi kalau dia ada cetakan, lepas tu tiba-tiba ada edisi kedua, kita akan rekod ikut edisi terkini dia. Sebab cetakan itu dia hanya banyakkan bilangan. Buku dia adalah masih sama, tak ubah apa-apa. So kita mesti ikut yang original itu. Tapi bila dia keluar edisi itu, maksudnya dia sudah disunting ataupun diubah suai. So itu kita akan ikut balik yang edisi terkini dia, tahun 1997. So itu ada perbezaan tarikh penerbitan di sini ya. Kita ikut edisi. Kalau dia banyak cetakan, kita ikut cetakan pertama dia. Tarikh perolehan, ini senang. Kita tengok kita punya invoice, kita tengok kita punya DO, ataupun kalau sumbangan daripada kerajaan, ada SAP, sijil akuan penerimaan. Tapi proses buku dan terima buku kadang-kadang lama kan, jarak biasa dia tu. Ilin buat adalah, waktu you key in tu tarikh apa, itulah dia tu. I kira itu sebagai tarikh library terima buku. Tarikh you terima buku hari tu, sekarang you sedang key in berapa hari bulan, guna hari bulan itu sahaja. Senang. Kalau tak tu pening nak cari tarikh bila pula terima buku ni. Terutama macam sekarang PDPR kan. Bila mereka dah balik tu dah berapa bulan dah buku itu berhotel di library tu kan. Alright, punca biasanya simple saja. PCG ke, panitia ke, sumbangan ke, hadiah. Itu yang biasa dia tu. Yang kena tulis tu biasanya PCG ini akan abaikan. So automatic tahu. Tapi kalau dia adalah panitia, sumbangan, hadiah, yang itu kita spesifik tuliskan dia. So itu penting untuk tunjukkan kita ada jaringan antara panitia dengan library. Kita ada kerjasama di situ. Bukan asyik library sendiri sahaja tu. Itu adalah, kalau sumbangan dari luar lagi best lah. Sumbangan daripada ibu bapa, itu adalah sumbangan. Dia bagi duit, kita pergi beli. Itu pun sumbangan. Sumber daripada sumbangan kan. Okay. So pembekal buku, rekodkan nama pembekal sahajalah. Pustaka Murni ke, KL ke, itu sahaja pembekal dia. Harga, seperti yang saya cakap tadi, harga itu tulis pada semasa cek buku, tulis terus harga di atas tu. Di penjuru sini, atas buku tu. Harga penuh, bukan yang diskaun itu. Supaya nanti kalau rosak ke apa ke, kalau kita tulis diskaun punya harga, budak hilangkan buku, kita charge dia diskaun punya harga, kita tak dapat balik buku itu. Diskaun itu tak dapat pun, sebab beli satu kan. So kita tulis harga penuh. So bila rosak ke, hilang ke, senang murid nak ganti. Okey, muka surat biasanya ada di muka surat. Kalau NGO bagi sumbangan buku, ya kita rekod juga buku itu. Kalau cikgu rasa NGO bagi punya buku itu macam judul yang sama, sangat banyak. Dan bilangan nisbah cikgu di library sudah cukup, mencapai nisbah 50-15 sudah. Cikgu cadangkan buku itu nak letak di rak buku di luar, di dalam kelas semua itu. So yang itu boleh catatan luar. Tak payah catat di dalam sistem. Sekarang NGO dia bagi judul yang sama dengan sangat banyak. Kadang-kadang melonggok saja dalam library kan. Kita nak letak di luar. Letak di pondok di luar semua itu. So rekodnya asingkan dia lah. Tak payah sekaligus. Untuk senang. Kalau di luar itu hilang apa, tak apa. Tapi kalau dah rekod dalam sistem otomasi, susah. Kita kena check betul-betul. Hilang ke apa ke kan. Okay, kita senangkan kita kerja, tak ada stres.
So ada buku yang tak ada muka surat. Iaitu kesian sikit lah. Panggil librarian kira berapa muka surat and then tulis siap-siap. Memang kena kira. Tak boleh biarkan sahaja. That's muka surat. Oh, dah 4.30, kena laju sikit. Okay, proses teknik. Okay, teknik buku ini macam ni. First kali kita ada chop hak milik dia. Chop hak milik yang ditunjuk contoh dia. Lepas tu, rekod perolehan dalam otomasi ke Excel ke, rekodkan dia. And then untuk boleh digunakan, kita perlu masukkan slip pulang buku, kita kena stapler ataupun jahit buku, kena label, ada barcode dan akhir balut. So semua dah kau tim semua tu, baru kita akan susun atau di rak. So susun atau pun ada cara dia. Kalau bukan fiction, ikut Devi, tak ada masalah. Kalau fiction, kita asingkan ikut bahasa. Cikgu mungkin nak asingkan ikut tahap 1, tahap 2. Cikgu asing nak ikut rak dia tu dan label dan seelok-eloknya. Tak ada masalah. And then bahan bukan buku, letak lain. Buku-buku yang contoh tadi kata Kaya Agung, Kaya Besar, Atlas, kamus yang itu tu, sebolehnya kita nak perkenalkan dia kan dan dia sangat sikit, kita letak asing. Letak asing. Terutamanya macam kamus. Kita akan asingkan dia. Buku rujukan mata pelajaran, kita akan asingkan dia. Satu line pun tak jadi. Jadilah satu line, kita labelkan dia. So murid boleh senang. Client kita senang terus nak guna kamus, tak payah cari pusing satu library tu. Terus dia tahu, situ adalah special rak. Itu ada kamus, situ ada atlas, situ semuanya di situ. Special, kita asingkan dia pun boleh. Bukan nak satu rak terus, satu line pun tak apa. Ikut size dan apa yang cikgu adalah, bukan sewajibnya ya. Ilin beli Tesco punya rak itu 3 tingkat tu yang murah-murah tu je. Satu itu ensiklopedia, satu itu contohnya apa. Asingkan Kaya Besar sahaja pun boleh. Itu adalah susun atur dan akhirnya kita nak promosikan buku kita, buku baru. Promosi boleh melalui Facebook, IG kita, melalui librarian, jalankan book review. Akhirnya kita kena promosikan buku supaya digunakan dengan seeloknya. So itu overall proses teknik dia. Lin pergi secara detail satu persatu. So ini panggil chop hak milik. Dua-dua ada ni, chop bulat dengan hak milik. Dia penggunaannya lain ya. Tapi ada cikgu yang dia buat sejenis sahaja pun tak ada masalah, ikut pengurusan lah. Biasanya kita akan ada chop bulat lain, hak milik itu lain. So chop bulat ini kita akan chopkan di muka surat bulat tu. Kita akan chopkan mesti di depan, mesti ada satu chop bulat di sini. Mesti ada belakang, mesti ada chop bulat juga. Boleh tengok. Dan satu lagi di muka surat rahsia. Muka surat rahsia ni setiap library tu berlain-lain. Ikut suka hati cikgu. Cikgu nak beli mana. Ini pernah ada buku yang kurang daripada 20 muka surat orang hadiah kan. So setkan muka surat contohnya 7. Kalau lebih dari 20, 17. Kurang dari 20, 7 contohnya. Setkan muka surat rahsia. Pentingnya ini adalah kalau buku itu hilang, budak curi buku kalau dia akan koyakkan depan belakang dia biasanya. Supaya dia nampak chop di situ kan. Tapi muka surat rahsia itu, rahsia dia mungkin tak perasan. So kita boleh cari dapat buku itu, kita tengok muka surat rahsia itu, ni ada chop library, cikgu punya buku. So itu adalah fungsinya buku muka surat rahsia itu. Ditentukan oleh GPM sendiri. Lepas tu ada chop butiran perolehan, biasa ni lah. Pusat sumber siapa, apa nama pusat sumber cikgu, nombor perolehan, nombor panggilan dan tarikh dia. Ukuran dia ikut cikgu. Tak payah besar sangat lah ya. Ikut cikgu. Yang ini yang library Ilin punya 7 dengan 5 cm. So ini contohnya tempat nak chopkan dia. Murid ni mesti kena beritahu betul-betul. Kalau kata muka surat depan itu, nanti cikgu akan nampak banyak version. Atas ada, kiri ada, bawah ada, atas gambar ada. Kadang-kadang dia sangat suka, dia akan pergi chop atas mulut itu pula. So librarian kena beritahu dia nak chop di mana. Dengan chop bulat dia di atas, beritahu terus terang, dan atas ni adalah barcode. Macam mana pula kalau dengan buku dia tu adalah, contoh dia di depan lah, dia adalah full color, dark color pula, warna hitam pula. Ataupun banyak tulisan, apa nak buat? Kita ada kertas stiker, right? Kertas stiker itu kita ambil chop, kita chopkan dia, and then kita guntingkan dia. So kita akan dapat macam ini. Chop macam ini. Chop bulat. Ataupun kita ada kita punya chop perolehan ini. Mana pergi? Chop perolehan ini. So ini kertas stiker.
So just lekatkan di atas permukaan itu sahaja. Kita lekat di muka surat judo, jangan pergi muka surat lain. Muka surat judo yang ada yang ini tu semua tu, standard. Semua di sini. Barcode tak wajib di muka surat judo. Tapi ada cikgu yang suka terus letak di cover buku. Tapi saya rasa cover buku kebarang kalian untuk hilang tu adalah sangat tinggi. So saya buatlah di dalam muka surat dalam tu, terlindung sedikit. Dan mesti selotipkan dia lah untuk selamat. Okay, so contoh buku ini dia ada sini ada banyak pertulisan. Saya guna stiker, lekat ke atas dia. So dia senang dan nampak. Kalau tak nampak kan. Ini muka surat rahsia, chopkan di dalam. Asalkan dia tak tutup tulisan. Tutup sikit gambar macam ni tak apa. Ini muka surat belakang, chopkan dia. Alright, so dapat sahaja chop bulat, depan, rahsia, belakang. Bulat. Lepas tu satu lagi hak milik. Hak milik ini kita dah chop di tepi-tepi dia tu. Sama juga untuk menjaga kita punya buku, hak milik buku kita. Dia boleh koyak segala-galanya. Tapi kalau tepi ada chop, apa dia nak buat? Dia nak correction tape ke? Memang nampak, itu buku kita. Alright, so cikgu semacam chop itu kena berhati-hati. Dia arah ke atas tu, bacaan dia tu. So macam contoh yang teacher Ilin tunjuk ni, di sini, di tepi dengan di sini. Semua tiga arah ini akan chop. Dan dia halak baca macam ni kan, kita baca macam ni. Hak milik PSS. So jangan terbalik dia punya chop itu. Itu cara kita nak chopkan hak milik. So ini fungsi perbezaan dia. Chop bulat dengan chop hak milik ini. Dia akan berbeza fungsi dia. So kita ada slip pulang buku. Biasa tanpa di hujung sekali. Ada orang jual tapi ini murah saja. Forostat kan, guna kertas recycle lagi. So forostat kan banyak-banyak, panggil budak potong dan tampar sahaja. Untuk slip pulang buku. Ada juga yang cikgu kata ada sistem otomasi. Tak perlulah ada slip ini kan. Ikut cikgu lah. Tapi bagi saya adalah satu bagusnya adalah untuk ingatkan murid itu. Murid itu boleh check. Dia mana ingat dia bila pinjam. So ada slip tu dia tahu, oh ini tarik bila saya kena pulangkan buku. Untuk ingatkan murid sendiri. Itu adalah slip pulang buku. Ini adalah label panggilan. Label panggilan di tulang buku lah. So di tulang buku ini, biasa kalau ikut standard, sekejap saya tunjuk. Standardnya dia semua guna putih dan tuliskan nombor panggilan. Contoh macam inilah, nombor panggilan, nama penulis. Kalau red spot, dia tulis R sahaja. Guna semua sama. Stiker putih. Kalau pergi library mana-mana yang standard universiti tu memang guna putih. Dan dia cat tampar adalah 3.5 cm dari bawah ke atas. 3.5. Tapi kalau buku itu adalah nipis, dia akan lekat di depan sahaja. Dia akan lekat di depan sahaja. Dia ada measurement dia. So adalah cikgu, apa yang kira tebal, apa yang kira nipis? Bagi Lin, kalau you muat tulis 3 huruf, then itu tebal. Kalau tak muat tulis 3 huruf, itulah nipis dia tu. Ataupun memang tak nampak tulang tu, memang confirm nipis lah. Yang itu adalah label dia. So ini standard dia. 3.5 kalau buku tebal. Tapi kalau buku nipis macam ini. Ada, saya nampak 1.5 sekarang guna. Tak guna 1.2, sorry. 1.5 bawah 3.5. So senang saja cikgu ambil mana-mana kad tebal. Macam ini. Lepas tu cikgu ambil ukuran 3.5. Lipatkan dia. Dapatlah kad dia tu. So mana-mana buku nanti nak lekat. Budak ni selalu akan sengat-sengat. Ambil buku, ambil ni, letak 3.5. So semua stiker akan lekat dengan ketinggian yang sama. So nanti dia akan nampak sangat kemas dan cantik. Bila kita susuni rak sama sahaja. So datang persoalannya, buku nipis lekat macam ini. Ilin tak suka. Sebab saya tak nampak dari tepi tu kan. Kalau nipis masuk kan, saya tak nampak lah apa-apa. So apa yang Ilin buat adalah, itu sebabnya kalau cikgu pernah tengok webinar orang lain, kad dia bentuk L. Dia akan ada satu lagi atas tu, telinga dia 1.5 cm. So buku dia tu dia akan lekat, so dia akan terus jarak. Dia akan terus jarak 1.5 dari tepi. Tapi Lin tak suka sebab tak nampak dari tepi. So apa yang Lin buat adalah, tak kira buku tu nipis ke tebal ke, saya punya stiker mesti nak nampak dari tepi. Mesti nak nampak dari tepi supaya bila budak, tahulah dia kerja masa tak nak ikut peraturan, dia main sumbat sahaja buku itu. Dari jauh saya nampak itu kategori putih, dia punya hijau, so you silap letak, pergi letak balik. Itu yang Ilin buat lah. Catat dalam file kuasa.
So tak ada orang petikai kan. Okay, itu cara dia tu. Apa-apa cikgu nak buat yang lain sikit tu, catat dalam file kuasa. So ini dia. Ini tak guna stiker putih. Putih hanya untuk FM dan FI sahaja. Fiction sahaja guna putih. So senang. Saya punya rak buku cerita semua warna putih, cantik, kemas. Tapi kalau bukan fiction, ada 00 sampai 900, semua ini guna stiker warna yang berlain-lain. Dan biasanya warnanya striking, sangat striking. Sebab permulaan ini terima library itu, buku tu macam tsunami. Tiap-tiap hari macam tsunami. Mana larat nak kemas tu? Guna sistem ini. So saya macam harimau duduk tepi itu, budak tak buku suka hati saja, saya nampak aja lain warna tu, susun balik. Kita nampak. Dan dia pun tak berani nak buat sebab nampak sangat dia silap letak. So itu caranya lah. Antaranya lah pastikan buku kita kemas. Itu caranya. So kita dalam file kuasa letak macam ni. Letak macam ni, ada helaian dia, kita tunjuk kertas stiker warna. Tengok nombor apa, warna apa. Kita lekat terus masukkan sehelai dalam file kuasa. So itu adalah rujukan kita. So cikgu lain kalau kita itu transferkan ke, cikgu lain datang tengok pun, oh okey macam ini. Dia ada warna dia tu, bukan suka hati punya. Itu cara sistem kita berjalan. So kita stiker warna, terletak, siap, besarkan sikit. Akhir sekali lekat barcode. So lekat barcode itu untuk cikgu yang nak guna barcode, sila guna laser printer ya. Jangan guna inkjet printer yang macam Canon semua itu. Sebab dia punya barcode itu tak boleh di-scan. Dia akan sangat susah di-scan, tak cantik. So guna laser printer yang murah je tu, dia punya ink tu sebenarnya. Guna yang ceplak punya ink. Canon punya dalam RM70 macam tu saja. Dan boleh guna banyak kali. Ya. So itu untuk barcode. So barcode lekat, ini lekat di dalam. Sama sekali dengan muka surat judul. Atas sini. Senang. Semua standard di atas. So librarian nak proses buku senang. Tik, tik, tik. Scan sahaja. Di atas dan lekat dengan selotip di atas dia tu. So itu adalah barcode. So akhir sekali sebelum dipamerkan tu, buku itu akan di stapler ataupun dijahit. Ini tak nampak sangat. Ini akan staplerkan dengan stapler besar. Semua buku yang boleh stapler oleh stapler besar, saya akan staplerkan dia. Sebab budak saya ganas dan buku sekarang memang tak lasak. So stikerkan dia dan waktu stapler itu, tengok tulang buku. Ada line dia tu kan, jangan terlampau dalam supaya buku itu bila buka itu tak tutup tulisan dia. Sebab buku-buku semua tepi ni tulang, sebenarnya ada line di sini kan, tepi itu. Kita stapler belakang line itu, jangan lebih line tersebut. Dan buku itu akan okey, boleh buka dengan cantik. Dalam library, kalau buku novel, Ilin jahit. Pembantu Mak Mas akan tebuk lubang. And then budak librarian saya akan jahit. Guna jarum yang gila-gila besar. Dan ada benang yang kita beli di Old Town Ipoh itu memang khas untuk jahit buku punya. Kalau tak, buku novel tak sampai setahun tu, hilang, habis, hancur semua. Alright, itu antara inovasi yang kita buat lah. And then balut buku, tak wajib balut buku. Tapi kalau cikgu nak buku tu tahan lama tu, kena balut lah. Hanya buku novel, buku cerita, fiction saja balut. Buku rujukan tak balut. Sebab buku rujukan laju kita akan lupuskan dia. Buku latihan tak balut. Iaitu biasa yang cepat dilupuskan. So pembalut tu kena berkualiti. Beli yang tebal. Jangan beli yang nipis. Nipis tu asyik nak ulang balik cikgu pun tak larat. Quality tape, saya guna Lloyd tape. Lloyd tape sekali lekat memang lekat. Saya pernah nak jimat, saya guna tape lain. Tak boleh. Dia terbuka balik. Tak tahan. Measurementnya kalau 0.5 cm tak kuat. Sekurang-kurangnya 3.4 inci tu. Measurement itu 3.4 inci. Dia akan, sekejap, saya ada di sini. Macam ini. So dia akan okey. Tebalan inilah. So dia akan tahan, memang sekali balut sahaja sampai buku itu nak lupus pun, dia tahan hayat dia tu. Tak ada masalah. Dan saya kedekut, saya akan ajar budak saya balut itu, satu buku sekali ini sebelah hanya 3 tip sahaja. So untuk balut satu buku hanya 6 tip sahaja dibenarkan. So sini akan ajar junior seterusnya. Menjimat. Kalau tak, budak akan 1, 2, 3, 4, 5 sekurang-kurangnya satu muka surat. Satu buku dia ambil 10 tip. Lepas tu ambil panjang-panjang pula. Sakit hati saya tengok. Mahal kan? So kita akan ajar budak balut 3 tip sebelah. So 6 tip settle. Sorry, apa dia? Cikgu Sumati, ya? Apa cikgu cakap?
Okay. Tak, cikgu. Cikgu tu silap on mic. Sorry. So itu balutkan buku itu ya. Alright. Next adalah penyusunan. Cantik. Macam mana? Dah siap dah sekarang? Dah balut, dah jahit, dah staple, everything dah clear. Semua dah jelas. Sekarang kita nak susunkan buku. So susun buku, ini cara dia. Sejujurnya, sepatutnya semua buku disusun ikut nombor panggilan. Tak kira fiction ke bukan fiction. Tapi saya tak larat. So saya hanya applykan di buku fiction sahaja. Buku fiction Ilin memang first FM, FI asingkan rak. Lepas itu buku fiction semua disusun ikut nama pengarang. Pengarang dia kan. Mula dengan alfabet A, B, C dan seterusnya tu. Tak ikut ketinggian. Dia akan semua ikut dia punya nama pengarang. Yang itu yang disusun kalau di universiti nanti itu. Supaya satu pendedahan kepada murid. Dan senang mereka nak cari. Contohnya mereka suka pengarang Ahmad. So semua buku Ahmad A-M. Semua bersama-sama satu garisan. So senang untuk budak cari buku dia tu. Jadi susun buku fiction, Ilin susun ikut nama pengarang ABC. Dan itu adalah salah satu perindeksan juga. So di tepinya Ilin akan printkan indeks buku iaitu susun alfabet A sampai Z. Buku fiction. Saya harap untuk fiction saja. Dan bukan fiction masih susun ikut ketinggian buku, jenis buku. Sebab rak kita tu ada yang tinggi, ada yang rendah kan, buku tinggi rendah. Kalau nak ikut betul-betul nombor panggilan, dia ada kekangan tertentu. So kalau ikut standard, dia kena nombor pengalasan. And then of course fiction BMBI kita susunkan dia. Susun paling atas, kiri ke kanan. Dia zigzag. Dia adalah bentuk zigzag sahaja. Atas sekali, susun sampai hujung. And then pergi layer kedua. Lepas tu ketiga, hujung dan ketiga. Dia susun ikut zigzag. Alright? Ilin masih susun ikut ketinggian lah. Sepatutnya ikut nombor pengelasan. Dan jangan susun sampai hujung sekali itu. Tak boleh. Kita hanya boleh susun 3/4 sahaja. Kalau panggil murid susun buku, dia sangat susun A, Z sampai last sekali itu. Lepas tu you nak sumbat buku ke, nak keluarkan satu buku, habis semua jatuh. So itu tak bagus lah. So kita akan susun 3/4 and then letak penahan buku. And then next row dan seterusnya. And then cikgu boleh asingkan kamus tempat lain dan seterusnya tu. Kalau tak sesuai, tak ada ruang sangat, tak apalah. Tak ada masalah punya itu. Asalkan senang untuk murid ambil dan guna. Ilin tak susun tingkat atas sekali itu. So budak saya pendek. Tingkat atas tu memang tak dapat. So saya susun mula daripada second row. Tak apalah, biar saya. Kalau atas sekali budak saya tak dapat, apa nak buat kan? Itu dia. So pastikan buku memenuhi tidak lebih daripada 3/4 ruang supaya untuk senang simpan dan senang ambil buku tersebut. Alright. Itu saja. Thank you. Ada sesi soalan? Para hadirin sekalian, sekarang kita buka ruangan soal jawab. GPM bolehlah mengemukakan soalan kepada penceramah. GPM bolehlah typekan soalan pada ruang chat juga. Thank you Cikgu Sivana. Pencapaian yang jelas daripada Sivaniswari. Apa-apa soalan saja, tak apa, kita santai-santai. Cikgu, selamat sejahtera. Ya, Cikgu, selamat sejahtera. Saya ada satu soalan Cikgu. Ya. Katakan buku cerita ada 3 buku sama tajuk. Bagaimana pula dengan nombor perolehan dia? Bagi nombor perolehan yang sama ke ataupun yang berlainan? Sebab tajuk buku, writer semua pun orang yang sama saja. Ya, maksudnya kita ada buku yang sama tapi salinan banyak lah kan. Satu buku, satu nombor, kita ingat yang itu. Sebut contohnya buku 1001. Buku kedua sama, judul sama, semua sama pun dia mesti guna nombor yang lain. So dia akan 1002, lepas tu 1003 dan seterusnya. Macam itu. Dia mesti guna nombor yang berlainan. Macam kita lah, kita manusia berlainan, dia mesti ada nombor sijil beranak yang berlainan walaupun kita adalah twins. Kan? Buku pun sama macam itu juga. Kita guna nombor perolehan lain. Tapi dalam nombor perolehan boleh tak cikgu kita masukkan kurungan sebut 1, 2, 3, 4 sampai 8, tak boleh? Tak boleh. So satu lagi kegunaan nombor perolehan, kita boleh anggarkan berapa jumlah buku dalam library. So contoh saya mula dari 0000 4 angka. So sekarang saya ada 80000. So saya tahu buku saya ada 8000 lah.
Tapi kalau cikgu letak 100 bracket 1 bracket 2, so tak dapat nak anggarkan jumlah buku. Okey. Okey, thank you cikgu. Welcome. Okey. Satu lagi, nombor perolehan. Kalau cikgu baru terima library ke apa kan, ada orang guna 6 angka, ada orang guna 4 angka. Dia ikut kepada keadaan sekolah cikgu. Macam sekolah Lin ni, ini memang terus letak 6 angka. So saya rasa buku saya akan macam sekarang dah 20 lebih ribu kan. Saya akan mencecah jumlah yang tinggi tu. So saya terus letak 6 angka. Itu beza dia tu. Kalau cikgu sekolah SKM ke contohnya, buku memang ratus-ratus tak banyak, cikgu nak buat sampai 4 angka kadang-kadang pun mencukupi. Tak ada betul salah tu, ikut kesesuaian cikgu tu. Boleh guna PCG untuk beli sistem otomasi. Soalan cepuk emas ni. Yang ini seperti yang Cikgu Shah cakap tu, mereka sedang berusaha tu, sangat menghargai usaha mereka di mana mereka usulkan suratkan permohonan kepada KPM untuk luruskan pembelian guna PCG untuk pembelian buku maya ni. Tapi cikgu beli ni cikgu tengoklah memang sesuai untuk sekolah ke tak tu. Jadi pemprosesannya kena proses. Kalau guna duit PCG untuk beli buku rak maya nanti, prosesan buku sama macam biasalah. Cuba dia punya kategori bahan dengan tempat letak buku itu akan lain. Kena beza, kena tulis. Okey. Cikgu, lagi satu soalan. Ya. Okey, tahun ini baru saya mula sistem otomasi. So nombor perolehan saya sambung dengan buku pendaftaran yang lama. Contohnya 4,000 ke atas lah. Yeah. Okey, buku-buku yang lama tu perlu tak dimasukkan dalam sistem otomasi ataupun tak perlu? Buku-buku lama itu cikgu nak lagi tak? Sempurna. Okey, baik juga cikgu. Tapi yang itu semua dah proses dah catat dalam buku pendaftaran. Tahun lepas dan tahun ini saya gunakan otomasi. Okey. Bagi Lin rasa bagus semua dimasukkan dalam sistem otomasi. Tapi memang sakitlah kita nak proses semua buku itu kan. Tapi perlahan-lahan lah kita buat. Sebab dia akan senang untuk jangka masa akan datang. Kita nak analisis buku, kita nak hapus kira buku, semuanya senang. Semua one stop center dalam otomasi. So otomasi nak menyenangkan kita. Kalau kita tak masukkan, akibatnya adalah kita akan buku ini tengok, oh ini lama punya, pergi buka pula buku perolehan kan. Sebolehnya buku perolehan tu kita nak masuk dalam store lah kan, nak abaikan kan. So nak advance, nak guna otomasi. So sebolehnya kita key in balik dalam otomasi itu untuk menyenangkan pengurusan akan datang. So bagaimana dengan nombor perolehan cikgu? Kena type yang lama tu ataupun boleh buat yang baru? Kan cikgu kata tadi cikgu sambung daripada yang buku perolehan tu 4,000, cikgu sambung mula daripada 4,000 kan? So yang sebelum punya ikut balik yang buku rekod perolehan itulah. So dia tally, dia tak lari dia punya data itu. Jadi kena rujuk pada buku pendaftaran, buku log yang lama lah? Ya. Kalau so tak ada sama lah. Oh. Buku tu ada lagi tak? Ada lagi? Ada, senang lah kita rujuk yang itu. Tak payah nak angkut satu-satu buku untuk key in kan. Lagi senang rujuk buku rekod perolehan sahaja untuk key in dalam komputer. Oh, okey. Thank you cikgu. Okey, welcome. Kita lihat ruangan chat cikgu. Carta-carta yang dibeli untuk kegunaan kelas catat juga kan dalam sistem Dewi daripada Puan Mariamah. Okey. Kalau carta-carta itu first kita tengok sumber guna apa. Kalau sumber dia guna duit petty cash kelas sendiri itu kita abaikanlah. Tapi kalau carta-carta itu adalah untuk BBM semua itu, yes. Walaupun bukan guna duit library. Kalau guna duit panitia pun kita akan catatkan di bawah sistem library itu. Terutamanya kalau kita ada sistem otomasi. Contoh macam Ilin, sistem otomasi kan. Ilin akan guna kosong untuk buku dalam library. Kosong, mula semua kosong lah. And then nombor perolehan 1 mula dengan bahan bukan buku. Semua mula dengan 1. So saya akan tahu. Kalau 1 saya tahu itu adalah bahan bukan buku, 1 saya tahu itu dari rekodkan dalam library punya. So walaupun dia dalam makmal science, dia dalam kelas di mana, semua ada chop library. Chop library, tulis kita punya nombor panggilan, sistem Devi semua diproseskan dia tu. Kita guna stiker, kita tak guna ni lah. Ataupun guna pen marker pun boleh. Asalkan ada tulis PSS, mana tu. Lepas tu Ilin tulis 2.
buku ketua panitia. Tak letak dalam library, takut dia confused. So saya boleh nombor perolehan mula dengan 2 untuk buku kendong bawah panitia. So yang itu carta-carta dia tu. Senang, kita one stop center. Kita akan datang kalau dinilai oleh siapa pun, tak masuk PSS Cemerlang pun, dia nak tengok pengurusan cikgu. Contohnya cikgu punya sekolah nak masuk pertandingan ataupun pengurusan TS ke, ataupun nak masuk peramalan baik ke, yang semua ini akan dirujuk. So kita tahu, cikgu ada berapa bahan DBM? Ada, semua berpusat. Itu sistem pengurusan yang mantap. Okay? Baik, baik cikgu. Soalan yang seterusnya, cikgu nak tanya bagaimana nak kalau banyak buku lama tak daftar, tak tahu punca. Okay. Daripada cikgu Jack Money. Okay, thank you cikgu. First kali tengok buku tu, nak lagi tak? Berguna lagi tak? Kalau itu buku contoh ni adalah buku rujukan, silibus lama, tak guna, tak ada proses, tak ada chop apa-apa pun, then fine, surat khabar lama. Pergi jualkan. Cikgu, kalau bagaimana kalau buku tu buku cerita tapi tak tahu dari punca mana, sebab baru tahun ni saya pegang GPM. Cikgu tahun lepas tu banyak tak update. Ada beberapa tahun dah tak proses buku langsung. Lagi satu buku-buku yang lama tu saya pun tak pasti sama ada dia wujud ke tak tahu, sebab dah lama kan. So saya tak pasti. So kena check balik ke buku-buku tersebut semua? Kalau tanya saya tak payah. Buku rujukan kan, sebab punca itu kita biasanya adalah PCG. Kita buatlah, anggapkan dia PCG sahaja sebab tak ada apa-apa kan. Asalkan kita key in, buku boleh guna, jangan peduli dia punca apa. Kita key in, kita gunakan dia tu. Apa, kita anggapkan dia PCG. Sebab kita tak ada rujukan apa-apa kan. Dan biasanya buku tu semua ni adalah guna PCG. Dia tak boleh guna YKS pun. So jangan risau cikgu, saya key in saja buku itu, kita gunakan dia. Baik-baiknya tu. Tak, bagaimana nak daftarkan dia buku tu? Nombor perolehan semua tu. Tanya. Buku yang last kali tu berapa nombor perolehan, cikgu sambung sajalah. Cikgu ada otomasi tak? Tak ada, manual tak je. Ada. Guna manual. Buku rekod perolehan ada? Ada pun. Rujuk buku rekod perolehan, last kali nombor berapa, mula dari situ. Kalau cikgu rasa buku rekod perolehan itu sangat menyusahkan, cikgu mulalah dengan Excel. Mula dengan Excel, contoh buku lama 4,000, sama jugalah. Cikgu mula dengan Excel itu 4001. Mula generasi cikgu. Guna sistem pengurusan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu Lin, saya ada sebuah soalan yang berkenaan dengan penyerahan bahan kepada panitia. Okey, saya gunakan sistem S-Lip. Bagaimana Puan Lin kata untuk panitia, Puan Lin gunakan nombor perolehan dari nombor 2, right? Ya, betul. Okey, jadi dalam masuk dalam S-Lip tu, adakah dia nombor perolehan 2 tu dia asingkan semasa kita print out analisa? Waktu kita print tu, kan kalau kita print untuk daftar perpustakaan kan dia boleh print satu-satu kan. Ya, betul. Dia automatic ikut sort, ikut nombor dah. So memang kita akan nampak kosong punya, lepas tu 1, lepas tu 2. Itu untuk dah sorting siap dah. Kalau kita nak buat analisis tu, senang juga, kita punya lokasi. Semua bahan BBM yang di luar itu, ini letak lokasi bilik BBM. So kita boleh tahu juga harta bawah 2 ni, harta BBM ni berapa. Jadi letak dalam lokasi tu kita letak BBM, maksudnya kita hantar ke panitia, betul? Ya. Hantar ke panitia. Jadi nombor perolehan 2 tu dia automatically dia asingkan di bawah lokasi bahan. Waktu kita key in tu, kita nombor 2 perolehan kita yang set. Tapi untuk senangkan tu, dia punya lokasi tempat kita guna bilik BBM. So kan dia punya analisis, boleh analisis ikut lokasi kan. So kita terus boleh nampak. Jadi nombor perolehan mula dari 1 dengan 2 tu dia ikut sama lah. Yes, dia akan ikut sama saja. Kita set semua 6 angka. Cuba permulaan nombor pertama saja beza. Okey, terima kasih Puan. Sama. Okey, ada lagi? Saya rasa tiada lagi soalan. Okay, saya pasti segala soalan GPM telah dijawab oleh pencerama dengan jelasnya. Agenda seterusnya,
AJK Sijil Puan Nawamadi akan berkongsi pautan kehadiran dalam ruangan chat. Diminta GPM mengisi kehadiran menggunakan pautan yang diberikan. Sila berikan cadangan penambahbaikan dalam ruang komen. Cadangan penambahbaikan anda amat dihargai. Tadi ada yang minta nombor telefon kan? Ya Puan. Saya bagi terus sini saja boleh? Boleh Di Puan. chat. Cikgu boleh WhatsApp ke, Telegram saya ke, tak apa. Tapi kadang-kadang saya lambat lah nak balas tu. Kalau Telegram. Boleh slide tu macam mana saya share? Saya bagi dengan Cikgu Kumar ke? Baik Puan. Okey, boleh? Ya. Cikgu Kumar buat appointment ya? Chat kan? Boleh buat appointment. Okey. Rasa itu saja kot. Apa-apa kekurangan dari saya ke, silap kata ke, minta maaf lah ya. Bahasa saya kadang-kadang tu lari sikit tu. Slang pun lari sikit. Okey, harap semua faham dan dapat dapat manfaat daripada sedikit perkongsian daripada Lin tadi lah. Apa-apa boleh PM tepi nanti. Okay, thank you very much atas sebentar Puan sebentar ya. Boleh. Okay, sebagai timbalan pengerusi bagi pihak unit GPM PSS HKT Malaysia, bagi pihak pengerusi Encik Kumar, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Lee Ilin penceramah pada hari ini. Perkongsian beliau pada hari ini amat bermanfaat dan menjelaskan segala kekeliruan tentang teknik pemprosesan buku dengan betul. Kami GPM PSS SJKT Malaysia berhutang budi kepada Puan yang sanggup meluangkan masa untuk berkongsi ilmu kepada kami. Jika berpeluang, kami jemput lagi Puan untuk bengkel-bengkel seterusnya. Terima kasih Puan. Sebelum mengakhiri bengkel teknik pemprosesan buku pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari tak akan rugi, buat bekalan dunia akhirat. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika ada kelemahan teknikal atau kesilapan bahasa, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Tuhan dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Enjoy urus PSS. Sekian, terima kasih. Puan, nanti Encik Kumar akan menghubungi Puan ya untuk berkaitan dengan CJ. Boleh. Thank you very much. Thank you. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Cikgu. Sama. Thank you. Welcome Puan. Terima kasih. Sama. Thank you, Cikgu. Sama-sama, Cikgu. Thank you, teacher. Welcome. Terima kasih, Puan Lee. Terima kasih. Sama-sama. Thank you semua. Saya perlu isi borang kehadiran ke? Ya, Puan. Saya perlu isi borang kehadiran ke? Ya. Ya, Puan. Okey. Thanks a lot, ma'am. Welcome.
Yes, terima kasih Puan. Thank you very much. Boleh left Boleh Puan, boleh Puan. Okay. Terima kasih, Thank you. Puan. Bye.